billahi as-sami' 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya mengharapkan walau di mana juga anda berada, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersua pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz bersamaan dengan hari Rabu 18 Disember 2019, juga bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Alhamdulillah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan topik yang akan kita bicarakan seperti biasa, iaitulah dalam perbincangan fiqh, insurans atau takaful. Menarik perbincangan kita pada pagi ini. Saya yakin dan percaya mungkin ada kena-mengena dengan antara sebahagian daripada kita yang mungkin memiliki sama ada insurans ataupun takaful. Dan hari ini kita sama-sama akan duduk, kita akan bincangkan selama kurang lebih sejam setengah dan juga 2 jam ini, yang akan kita kendalikan bersama dengan perbincangan kita Al-Fadhil, panel kita pada pagi ini yang kita undang khas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih juga. Ceria begini Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah. Banyak yang akan kita kupas pada pagi ini, insya-Allah kita akan bentangkan dan kita akan bincangkan insya-Allah tajuk iaitu dalam perbincangan fiqh, insurans atau takaful. Jadi seperti kebiasaan para penonton sekalian yang mungkin mempunyai sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 55690349 atau terus hantarkan melalui aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480. Atau yang paling mudah, anda boleh terus tinggalkan komen atau soalan ataupun kemusykilan anda di laman rasmi Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3, dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live bagi anda yang mungkin tidak berkesempatan menonton. Dan siapa yang menonton di sana, saya mengharapkan jasa baik anda untuk tekan butang kongsi, klik button share, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan seperti biasa kita wawarkan, kita bersiaran kurang lebih sejam 30 minit di TV3, dan kita akan sambung iaitu 30 minit siaran tambahan di TV9, iaitu kurang lebih 2 jam kita bersiaran seperti biasa. Dan insya-Allah Fadhil Ustaz, kita pun tak berniat untuk berbicara panjang. Banyak akan kita kupas, kita diskusikan pada pagi ini tentang dalam bab fiqh kita, insurans atau takaful. Dan untuk itu para penonton sekalian, kita persilakan Fadhil Ustaz Mustafa Suki untuk mukadimah atau permulaan topik pada pagi ini. Fadhil masykur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita bersama pada pagi ini, dan terima kasih kepada Da'i Anas selaku pengemudi pada pagi ini, dan ceria nampaknya insya-Allah. Mudah-mudahan, jadi saya mengharapkan juga kepada sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rezeki, dalam manfaat, dalam kita kata sebagai lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bila kita berbicara tentang isu berkaitan dengan insurans atau takaful, dia sebenarnya persoalan itu kan, iaitulah berkenaan insurans ataupun takaful. Baik, jadi pertama sekali kita kena tahu apa itu insurans, apa itu takaful. Secara asalnya kita kata dia adalah satu perkara yang mana saya pergi fokus dulu kepada takaful lah. Secara asalnya dia adalah perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
yang bermaksud kamu hendaklah bertolong bantu antara satu sama lain dalam perkara yang mendatangkan takwa, dalam perkara yang kebaikan, dan jangan bertolong bantu dalam perkara yang mendatangkan pemusuhan dan juga perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pemusuhan dan dosa dan seterusnya. Baik, jadi asasnya takaful ini dia adalah tolong menolong. Asas takaful ni ada tolong-menolong, iaitulah menjamin antara satu sama lain dalam kehidupan untuk kita mendapat sesuatu perkara yang lebih baik. Konsep dia lebih kurang macam khairat kematian lah. Cuma bila disebut takaful ni sebenarnya dia khairat kematian. Tapi khairat kematian ni dia lebih, kita kata konsep dia tu kecil, orang dia ataupun kita kata daripada sudut apa yang akan di pampasan itu tak berapa banyak, pengurusan dia pun kita kata setakat di masjid. Tapi bila mana dengan adanya takaful, maka ia lebih lagi memudahkan dan lebih juga daripada sudut kita kata untuk membantu orang-orang yang tertentu. Dan kemudian dalam pada hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Musa Al-Asy'ari, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW, dan Nabi memuji kaum Al-Asy'ariyin. Asy'ariyin ni maksudnya adalah kelompok yang di zaman Nabi SAW, yang mana mereka ini bila mana keadaan lapar, dalam keadaan tidak cukup makanan, maka mereka mengumpul siapa yang ada makanan, siapa ada gandum, siapa ada sekian-sekian, maka keluarkan. Kita masak sama-sama, kita makan sama-sama. Jadi itu atas konsep seperti mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu, hadis yang sahih, dia seolah-olah macam konsep kita tolong membantu antara satu sama lain. Maka asas takaful ni dia adalah tolong membantu antara satu sama lain, dipanggil ta'awun, itulah tolong bantu membantu, ataupun takaful, saling menjamin antara satu sama lain. Adapun insurans konvensional, maka dia bukan konsep nampak macam tolong bantu membantu, tapi lebih kurang kan. Tapi asas dia adalah berlaku dengan sebab jual beli. Maksudnya jual beli ni adalah kita beli duit itu untuk mendapatkan duit. Kita beli dengan duit untuk mendapatkan perlindungan. Kita beli dengan duit untuk mendapatkan sekian-sekian. Adapun dalam takaful, konsep dia adalah tabarruk, derma. So derma ni maksudnya nanti kita insya-Allah akan huraikan lebih panjang. Secara asasnya derma ni dia derma wajib lah. Derma wajib maksudnya kita mewajibkan diri kita untuk menderma dalam takaful itu, untuk kita membantu orang lain dalam isu berkaitan dengan bila mana ditimpa musibah, mungkin banjir, mungkin kemalangan dan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, itu secara ringkas. Cuma apakah beza antara insurans dengan takaful? So beza antara insurans dan takaful yang pertama sekali daripada segi kontrak, akad dia. Secara mudah macam ni lah. Katakanlah da'i suka memasak ke? Suka juga kadang-kadang kan. So katalah nak masak tu adalah gulai lemak. So masak-masak tiba-tiba Allah serai lupa beli. So serai tu nak buat macam mana? Tengok dekat jiran sebelah, serai tu cantik tu. Kita pun ambil. So ambil tanpa bagi tahu tu dia haram. Maka hukumnya adalah mencuri. Tapi bila mana kita kata contohnya Pak Mat nak serai sebatang ni nak masak, ambil lah. Dengan sebut ambil lah, dengan kontrak menyatakan adanya ijab dan qabul, ambil lah, maka serai itu tidak lagi menjadi haram walaupun sebatang. Jadi dia jadi halal. So beza dalam takaful ini adalah pertama kontrak dia. Kontrak dia adalah tabarruk, derma, dan dia juga kontrak tolong bantu membantu, dan juga daripada sudut asalnya kita wakilkan kepada pihak syarikat. Ini dipanggil wakalah bil ujur. Wakalah bil ujur ni maksudnya adalah kita wakilkan dengan kita membayar upah lah kepada syarikat untuk menguruskan dana tabung ataupun takaful ataupun duit yang kita dermakan itu untuk diuruskan dengan cara yang sebaik mungkin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut perbezaan dia adalah daripada perbincangannya, insurans adalah haram, adapun takaful adalah halal. Kenapa halal dan kenapa haram? Kerana dalam insurans mengandungi 3 unsur ataupun 4 sekurang-kurangnya. Pertama ada unsur maisir, judi. Yang kedua ada unsur riba. Yang ketiga ada unsur gharar, uncertainty. Ada perkara yang tak jelas di dalam tu. Dan yang keempat, memakan harta manusia secara batil. Itu secara ringkas tentang isu perbezaan antara insurans dengan takaful. Dan kemudian kita tengok juga apakah badan resolusi fatwa, pandangan para ulama, fatwa-fatwa di Malaysia berkenaan dengan perkara ini. Secara asasnya insurans ni diasaskan pada tahun lebih kurang 1300, lama dah. Antaranya adalah 1348 ketika mana pelayaran yang dipanggil sebuah kapal iaitu daripada Itali nak pergi ke France. Jadi waktu tu pengangkutan darat ni kurang, jadi mereka ikut kapal, dan itulah permulaan asas kepada insurans. Jadi itu bermula, kemudian juga di Malaysia lebih kurang tahun kita kata kurun ke-18 ada insurans ni.
So insurans ni dah sangat lama sebenarnya. 200 hampir 220 tahun di Malaysia. Dan pada tahun 1984 diasaskan syarikat Takaful Malaysia Berhad. Jadi di situlah alhamdulillah dengan kita kata inisiatif daripada beberapa orang yang mutadayyin yang agama ni, yang kuat agama ni berfikir macam mana kita nak tukar daripada insurans ni kita nak ambil kepada perkara yang berkaitan dengan perkara yang dihalalkan oleh syarak. Baik, kemudian daripada sudut fatwa, badan fatwa yang pertama sekali ataupun perseorangan yang pertama sekali memfatwakan isu berkaitan dengan insurans ni adalah haram adalah satu imam yang sangat besar dalam fiqh, Imam Abu Hanifah. Nama beliau adalah Imam Ibnu Abidin, Muhammad Amin Ibnu Abidin, pada tahun 1836. So 1836 lebih kurang dalam 184 tahun lebih kurang. Daripada itu beliau antara orang yang pertama memfatwakan isu insurans haram kerana pada waktu itu ada peniaga yang bila meniaga mereka nak jamin ataupun kita kata sebagai mereka nak kan bila rosak barang apa semua tu mereka nak ada pampasan lah daripada sudut itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 1906 Mahkamah Tinggi Syariah di Mesir mereka memfatwakan insurans haram. Dan 1906 juga itulah satu orang ulama besar di Mesir iaitu pengarang kitab Takmilatul Majmu' Syarah Muhadzab dalam mazhab Syafi'i, namanya Syekh Bakhit Al-Mutai'i. Beliau juga memfatwakan insurans adalah haram. Dan pada tahun 1964 itulah perbincangan daripada sudut 4 orang ulama besar di Syria waktu itu ada pertemuan. Jadi bila insurans ni dah lama sangat, jadi mereka pun membincangkan tentang fatwa berkenaan dengan insurans, antaranya Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Mustafa Zarqa dan kemudian Syekh Ahmad Al-Qalili dan juga Syekh satu orang ulama besar lagi iaitu Syekh Siddiq Amin Dharir. So mereka bincang dan 3 daripada mereka menyatakan insurans haram. Seorang, Syekh Mustafa Zarqa, menyatakan haram jika dalamnya ada riba. Nanti kita bincang ada riba ataupun tidak dalam berkaitan dengan insurans konvensional itu. Baik, pada tahun 1965 itulah kita kata ada fatwa daripada Majma' Buhus Islamiyah memfatwakan juga insurans haram, takaful halal. Kemudian seterusnya pada tahun 1984 masih lagi dengan fatwa juga, iaitulah fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi, iaitulah Kesatuan Hayat Kibar Ulama. Ulama-ulama besar kerajaan Saudi di Mekah pada waktu itu memfatwakan pada 1984 insurans haram, takaful halal. Maka Majma' Fiqh Islami pada 1985 baru memfatwakan bahawa majoriti di kalangan para ulama itu menyatakan haram. Adapun di Malaysia baru fatwa dikeluarkan pada 1979. Itu kita kata peringkat fatwa pertama tentang insurans dan Majlis Fatwa Kebangsaan berbincang tentang isu berkaitan dengan insurans nyawa pada waktu itu. So mereka menyatakan haram, tidak patuh syariah disebabkan 3 sebab. Pertama ada riba, kemudian ada gharar, kemudian ada juga berkaitan dengan benda yang tidak jelas dan juga berkaitan dengan isu-isu yang kita akan bincang nanti insya-Allah. Baik, kemudian pada 2008 Majlis Fatwa bersidang lagi, mereka bincang pula tentang isu menjadi kita kata insurans umum, motor, kereta, rumah, macam-macam lah kan, hospital dan sebagainya, maka mereka memfatwakan tidak patuh syariah. Maksudnya haram lah. Pada 2008 itu juga mereka memfatwakan takaful halal kerana terma dan kaedah dan akad kontrak itu adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak. Kemudian pada tahun 2009 Majlis Fatwa bersidang lagi. Kan? Banyak isu tentang takaful ni. So pada 2009 mereka bincang pula tentang isu mempromosikan insurans konvensional ataupun menjadi ejen insurans konvensional. Maka Majlis Fatwa menyatakan hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan kerana bertolong bantu dalam perkara maksiat dan dosa. Kemudian akhir sekali 2011 Majlis Fatwa membincangkan tentang isu berkaitan dengan kita kata daripada sudut akhirnya mereka bincang tentang pampasan polisi yang diambil oleh satu orang, dia ambil insurans. Katalah satu orang suami dia ambil insurans kemudian meninggal dunia dapat pampasan, katalah 200,000. Ke mana duit tu? Kata Majlis Fatwa Kebangsaan, mereka memfatwakan 1 sen pun tidak dihalalkan untuk diambil oleh ahli waris. Akan tetapi kalaulah ahli waris fakir miskin, maka kena ada pihak-pihak yang terbabit lah untuk menimbang cara, maka dalam bab tu bab darurat. Tapi asalnya dia tidak boleh diambil kerana dia adalah daripada punca pendapatan yang haram. Baik, sekarang bila kita sebut tentang halal haram, selepas perbincangan Majlis Fatwa, daripada sudut asasnya kita kata apa yang menjadikan haram tu, pertama kita sebut tadi gharar, tak jelas. Tak jelas daripada sudut apa? Ada 4 perkara yang tidak jelas. Pertama sekali adalah wujud. Yang kedua, adakah kita dapat? Yang ketiga daripada sudut imbalan. Yang keempat pula daripada sudut tempoh. Baik, pertama sekali kita pergi daripada sudut wujud. Adakah bila kita beli barang, patutnya kalau kita bayar 100, sebab akad dalam insurans ni jual beli. Beli 100, apa yang kita dapat? Tak tahu apa yang kita dapat, tak jelas. Jadi wujud ataupun tidak.
Kemudian juga daripada sudut satu tempoh masa akan datang, katakanlah kita kemalangan baru dapat. Kalau tak kemalangan jadi tak dapat. Jadi ada isu sebab kita bila jual beli mesti kita nak dapat barang tu. Bila jual beli mesti kita nak dapat satu apa yang kita beli. Baik, kemudian juga daripada sudut imbalan. Imbalan pun tak jelas. Berapa kita akan dapat? Sebab bila kita beli satu barang, contohnya peti ais, kita dapat peti ais. So dia punya pintu berapa? Dia punya sekian berapa? Jadi insurans dia tak jelas. So apa dia punya yang kita akan dapat tu? Walaupun kita tahu perlindungan kita dapat, tapi tak jelas daripada sudut akadnya. Kemudian yang terakhir, bab gharar yang tak jelas itu adalah daripada sudut yang kita kata sebagai tempoh dia. Kalau kita contohnya kita ambil satu pembiayaan tempoh 20 tahun. Kita tahu kita kena bayar 20 tahun. Tapi dalam insurans kita bayar berapa lama? Kemudian apa yang kita akan dapat pada satu masa setelah tempoh itu berlalu. Jadi situ yang tak jelas kerana ada unsur gharar. Yang kedua ada unsur yang ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Hussein Hamid, Syekh Baqi Al-Muti'i dan ramai lagi di kalangan para ulama. Yang kedua, tidak jelas daripada sudut adanya unsur-unsur judi. Di mana unsur judi itu? Kita semua pakat pergi letak duit sebab kita nak beli tu. Dalam insurans kita nak beli. So bila kita letak nak beli tu, ada tak dapat dengan tak dapat. So kita macam bertaruh, siapa kemalangan dia dapat, siapa tak kemalangan dia tak dapat. Seolah-olahnya macam begitu. Itu satu daripada sudut ada unsur judi. Yang kedua, kalaulah contohnya berlaku kemalangan, siapa yang akan rugi? Syarikat takaful, syarikat insurans akan rugi. Kerana apa? Dia akan membayar pampasan. Kalau tak berlaku kemalangan, kita pula akan rugi sebab kita dah bayar, kita dah beli setiap bulan dan perkara yang berkaitan kita bayar. Jadi di situ berlakunya judi. Yang ketiga, berlakunya unsur-unsur yang mana riba. Riba di sini dalam insurans ada dua jenis. Satu dipanggil riba al-fadl. Riba al-fadl ni bila duit ditukar dengan duit. So kita mana ada dalam Islam beli duit nak dapat duit. Itu yang berlaku dalam insurans yang diharamkan tu. Kalau wang lama tu. Kalau wang lama isu lain tu kan. Sebab dia dah jadi barang antik. Isu barang antik ni Syekh Muhammad Al-Khalil dan sebagainya ada bincang isu tu. Tapi asalnya kita sebut beli duit nak dapat duit. So kita beli duit dapat duit ni riba RM10 kena bayar RM10 lah. Kena bagi RM10 lah sebab pertukaran. So Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dalam hadis Ubadah bin Samit, Nabi menyatakan tentang emas dengan emas, perak dengan perak, dan Nabi sebut bila mana kamu nak berjual beli, maka pertama syarat dia adalah yadan biyadin, on the spot. So insurans dia tak on the spot. Bila kita tahu dia akan bayar. Dia jadi riba nasi'ah. Riba yang bertempoh. Kemudian juga riba fadal, maksudnya lebih apa? Kita bayar 100, tiba-tiba dapat 100,000. Dapat 200,000. Jadi di situlah berlaku isunya. Dan kemudian yang keempat, memakan harta secara batil. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta secara batil. Batil ni apa saja? Riba, judi, ambil harta manusia, curi, semua sekali termasuk dalam tu. Akan tetapi boleh kamu nak makan dengan cara berjual beli. Dengan cara berjual beli dan kemudian pada waktu kamu saling redha antara satu sama lain. Maka inilah isu yang berlaku dalam takaful. Itulah isu kontrak derma, ada pun insurans jual beli dan kita tak jelas apa yang kita beli. Baik. Takaful, apa pula isu yang ada dalamnya? Apa kontraknya untuk kita jelaskan? Pertama sekali, seperti mana disebut oleh Imam Al-Maghinani dalam kitab beliau Al-Bidayah, disebut oleh Imam Al-Khrishi dalam Hasyiah Al-Khrishi, disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Radatul Talibin. Maksud dalam takaful dia ada hibatul thawab. Hibatul thawab ni maksudnya kita derma, kita bagi hadiah lah sebenarnya. Kita letak tu dan nak bagi pada orang lain, kita nak bantu. Tapi hakikat sebenarnya daripada sudut itu, hadiah itu, ada tak boleh kita nak dapat ganjaran? Contoh macam ni, katalah da'i ada majlis graduasi. Jadi saya pun datang. Jadi saya pun bawa hadiah. Saya kata dekat da'i, nanti jangan lupa saya graduasi bagi hadiah juga. Boleh tak macam tu dalam Islam? Itu perbincangan. Contoh macam ni, katalah kita masak untuk jiran satu pinggan. Kita bagi mi goreng. Kita nanti takkan pinggan kosong je. Kita cakap macam tu. Kita balaslah balik. Contoh, boleh tak macam tu? Dalam Islam seperti mana kita sebut, 3 imam tadi menyatakan boleh. Tak ada masalah untuk kita. Tapi kalau contoh bagi hadiah, saya nak balik tau. Yang tu cerita lain. Tapi yang ni kita mengharapkan ganjaran, maka dalam Islam dia tidak ada masalah seperti mana 3 imam tadi dalam. Jadi takaful macam tu. So kita derma RM100, RM120, saya berharap supaya nanti saya akan dapat balik. Dapat balik ganjarannya. Tak ada masalah. Okey, itu pertama. Yang kedua dipanggil nizam aqilah. Nizam aqilah ni maksudnya begini. Zaman jahiliah, bila mana adanya kita kata satu orang yang membunuh secara tidak sengaja, bukan membunuhlah tapi dia secara tak sengaja ataupun dengan keadaan seakan sengaja, maka pada waktu tu kita kata Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika satu orang wanita dalam keadaan dibunuh dan Nabi minta untuk
ahli keluarganya membayarkan padanya. So konsep nizam aqilah ni seolah-olah kita kata kita macam satu ahli keluarga. So kita sumbang dalam tu, bila kawan kita ni aksiden apa, kita bagi dekat dia. Pampasan itu. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga dipanggil idhamut tabarru', iaitulah kita mewajibkan diri kita untuk menderma. Boleh tak kita wajibkan? Contohnya saya pergi mana-mana masjid, saya kata saya nak masuk masjid ni sebulan RM2. Boleh tak? Dia seakan nazar. Tapi dia sebenarnya lebih baik daripada nazar. Seperti mana kata Imam Ibn Khattab dalam kitab beliau Mawahimul Jalil, Imam Ibn Rushd dan sebagainya, perbincangan panjang di kalangan ulama, boleh, tak ada masalah. Sebab nazar bila kita dapat baru kita buat. Contohnya saya bernazar sekian-sekian, kemudian pada waktu tu bila dah dapat baru buat. Kalau tak dapat, tak ada kan. Tapi dalam ilzam tabarruk, saya nak derma RM2. Saya mewajibkan diri saya untuk derma RM2. So ini yang berlaku dalam takaful. So kita mewajibkan diri kita untuk menderma sebanyak yang mungkin, setakat yang kita mampu, dan akhirnya kita akan dapat membantu kita punya orang-orang yang tertentu yang dilanda musibah. Itu secara ringkasnya berkaitan dengan takaful dan insurans yang kita bincangkan. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Satu penjelasan mukadimah topik yang sangat tuntas daripada Fadil Ustaz Mustafa Suki tentang fiqh insurans atau takaful. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas untuk permulaan topik. Banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz. Jadi para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Mustafa Suki dalam perbincangan kita dalam bab fiqh, insurans atau takaful. Dan secara asasnya mukadimah yang Ustaz berikan tadi mudah-mudahan jelas haluan topik kita pada pagi ini tentang kelebihan takaful, walaupun ramai Ustaz yang orang bertanya apa beza, apa penting. Dan hari ini kita kupas topik tersebut dan kita nak raikan dulu soalan yang pertama Ustaz. Alhamdulillah yang masuk di WhatsApp kita daripada penonton setia kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah setiap individu perlu memiliki insurans atau takaful? Adakah insurans dan takaful hanya layak bagi mereka yang berkemampuan, yang golongan B40 ni kan? Bagi yang tidak berkemampuan, bagaimana untuk memiliki insurans, terutamanya insurans nyawa yang dikatakan sangat berfaedah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ram dari Seremban, Ustaz. Baik, terima kasih pada Tuan Ram daripada Seremban. Soalan yang sangat baik. Betul, kadang-kadang kalau kita tengok daripada sudut premium ataupun derma yang kita bagikan itu kadang-kadang jumlahnya besar. Jadi adakah kita kata daripada sudut asalnya kita perlu? Asalnya takaful ni dia bukan bab darurat. Dalam maqasidus syariah, dalam susunan daripada sudut kepentingan, daripada sudut maqasidus syariah, dia ada 3. Pertama kita sebut darurat, yang kedua hajat, yang ketiga dipanggil tahsiniyah. Darurat ni maksudnya kalau dia tak ada masalah hidup kita. Macam rumah kan, macam kita kata baju, pakaian dan sebagainya. Kemudian hajat ni kalau dia ada, okey. Kalau tak ada tu kita rasa kehidupan kita agak ni sikitlah terumbang-ambing sikit. Tapi kalau dia tak ada pun still okey lagi lah. Adapun yang ketiga dipanggil tahsiniat. Tahsiniat ni maksudnya aksesori. Contohnya kalau dia ada pun tak ada masalah, tak ada pun kita ada alternatif lain daripada sudut itu. Itu cara ringkas lah. So takaful dia jatuh kepada yang kedua, hajat. So hajat ni maksudnya adalah kalau kita tak ambil pun tak ada masalah. Kalau kita ambil lebih afdal, lebih utama untuk kita ambil. Cuma kalau kita bandingkan dengan konvensional, maka wajiblah untuk kita ambil takaful. Itu jadi wajib tu dengan sebab kita nak ambil insurans ke konvensional. Nak ambil insurans konvensional ke ambil takaful. So secara jelas dah sepanjang-panjang fatwa di kalangan para ulama dan fatwa Malaysia, so kita kata daripada sudut tu kita wajib ambil kepada takaful. Okey, itu daripada isu sudut yang pertama. Yang kedua, macam mana pula daripada sudut harganya? Okey, pertama sekali jangan tinggal. Ini saya pesan banyak-banyak pada penonton-penonton, sidang penonton yang rahmati Allah, jangan lupa khairat kematian. Khairat kematian itu walaupun dapatnya 1000, sebab kita tengok dalam surat khabar dan sebagainya ada isu, contohnya tak cukup 300 untuk ke bumi kan, tak cukup 500, kemudian tak ada ambulans nak tolong bawa contohnya, maka dia jadi isu dekat situ. Jadi alhamdulillah ada inisiatif masjid ataupun surau di tempat kita, maka jangan lupa hadir-hadirlah ke surau dan masjid dan tanya-tanyalah tentang khairat kematian dan
dan kalau boleh kita wajibkan diri kita, ahli keluarga kita lah untuk mendaftar daripada sudut hairat kematian. So daftar tu murah lah, kata RM20 setahun, kemudian mungkin juga RM50 setahun, mungkinlah dapat RM1,000, RM1,500 dan isu-isu yang berkaitan. Itu takaful yang pertama. Takaful yang kedua, kalau kita ada duit lebih sikit, so pada waktu tu kita boleh ambil yang mana ada yang package setahun ni ada. Contohnya RM99 setahun. So dalam kalau 3 bulan lebih kurang dalam RM8.25 contohnya, ataupun tak sampai RM10 lah. So boleh. Di mana ada tu? Yang tu kena cari sendirilah. Sebab saya perlu terangkan kepada penonton, saya bukan ejen takaful. Kan ini kena jelas kena ni. Bukan iklan takaful ke apa, bukan. Kita nak cerita sudut hukum dan sudut kesedaran masyarakat di luar sana. Itu dia punya perbincangan. So ada cover dia pun tak berapa lah banyak. Kalau dah RM10 sebulan, mungkin dalam RM50,000. Itu kalau cacat kekal ataupun kalau kemalangan. Kemudian dia ada juga dia punya kita panggil sebagai dana yang dia bagi terus. So dalam masa 24 jam tu contohnya RM1,500 boleh dia bagi terus. Kemudian juga daripada sudut yang lain juga kita kata adalah beberapa syarikat juga yang menawarkan takaful yang contohnya RM45 sebulan, tapi cover dia tak adalah sampai RM20,000 sampai RM200,000, RM300,000. Mungkin sikit, tapi kita kata sekurang-kurangnya paling penting khairat kematian itu. Dan kalau ada takaful yang murah, kita cari di pasaran. Sebab takaful ni seperti mana disebut oleh Bank Negara, mereka menyatakan bahawa ada 15 syarikat takaful di Malaysia. So tak adalah kita kata tak jumpa lah, tak apa, kita cari dulu, kita runding dulu. Kita bincang dulu, kita telefon, kita tanya, kita search ataupun kita cari, baru kita buat penilaian dan akhirnya kita boleh memilih mana yang terbaik daripada sudut apa yang package yang ditawarkan oleh syarikat takaful itu. Daripada sudut derma dan konsisten kita menderma, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya di WhatsApp tadi, Ram dari Seremban. Alhamdulillah Ustaz cerita tu, explain tu, bagi detail supaya kita mudah hadam Ustaz, insya-Allah. Dan kita akan raikan lagi Ustaz soalan daripada rakan Facebook kita, penonton sekalian, Sarasik Cik Ci. Ni pun penonton setia kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah untungnya bertukar kepada takaful Islamik berbanding konvensional sekiranya insurans itu ditanggung oleh majikan? Bagus soalannya Ustaz. Dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan wakalah? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih Sarasik Cik Ci di Facebook Ustaz rakan kita. Okey, persoalan berkaitan dengan majikan yang mengambil insurans. Pertama sekali kita kata asasnya dia bukan kita punya tanggungan. Asasnya bukan kita punya tanggungan. Sebab pertama, saya pernah bekerja di sebuah syarikat yang bertaraf Asia Tenggara, besar syarikat tu. Cuma saya tak berapa suka sebab dalam syarikat tu ada dia punya keretanya dia ambil insurans, kemudian daripada sudut pembayaran bank dia tu dia ambil konvensional dan sebagainya. Maka saya tulis email kepada CEO. CEO dan sisi COO. Jadi saya tulis email tu bukan kata biarlah tak apa, lepas ni kena buang kerja ke apa, bukan itu. Maksudnya kita tulis dengan cara yang baik, dengan nasihat dan boleh diterima. Alhamdulillah. CEO balas. So kata terima kasih, insya-Allah diusahakan. Jadi ini kita kata usaha kita lah. Okey, tapi kita tahu benda tu sebenarnya insurans itu adalah haram. Tapi daripada sudut asalnya kita berani untuk kita bersuara, menegur cara yang baiklah, bukan buat demonstrasi. Kan tegur cara yang baik dan sebagainya, dan akhirnya insya-Allah dia boleh diterima. Okey, cuma daripada sudut hukum, katalah, dan saya ingatkan majikan-majikan di luar sana, bos-bos, CEO, sila pastikan majikan anda memiliki takaful bukan insurans. So untuk cover apa benda semua tu, maka pastikan dia itu adalah takaful bukan insurans. Saya dah sebut tadi perbincangan panjang di kalangan para ulama dan fatwa menyatakan insurans adalah haram. Okey, tapi katalah kita kerja tu mungkin kita punya bos tu kurang kesedaran ataupun sebagainya, dia tetap ambil insurans. So adakah kita menanggung? Baik, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Najm, alla tadhiru wadhiratu wizra ukhra. Dalam ayat 38, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan tentang satu orang nama lelaki itu Abu Rimsah. Dia datang kepada Nabi SAW, dibawa dia dan ayah dia. Abu Rimsah dan ayahnya datang, dan Nabi SAW tanya, adakah betul ini anak kamu? Nabi kemudian sahabat tu kata, sumpah ya Allah, demi Rasulullah, demi Tuhan Kaabah, demi Allah, ini adalah anak aku. Betul kah? Ya, aku bersaksi dengannya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, dia tidak akan menanggung dosa kamu dan kamu tidak akan menanggung dosanya. Baik, di sini ada hadis juga daripada Baghirah
itulah maula ataupun bekas hamba kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana Barirah beliau terima kambing sedekah. Kambing sedekah ni macam kambing zakat lah, sedekah. Jadi Nabi SAW, Ahlul Bait ni tak terima sedekah, tak terima zakat. Jadi bila mana kambing tu dibawa kepada Nabi, adakah Nabi terima? Jawapannya Nabi terima. Kenapa Nabi terima? Kerana Nabi sebut laha sadaqah wa lana hadiyah. Bagi mereka adalah sedekah, bagi yang wanita tadi, adapun bila dihadiahkan kepada kita maka kita dapat hadiah. Kemudian juga hadis, juga athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Razak dalam kitab beliau Al-Musannaf, dan juga Abdullah bin Umar dalam kitab Sunan Kubra menyatakan ketika mana ditanya, macam mana kalau satu orang ni dia melakukan judi, apa semua, tiba-tiba dia ajak makan dekat rumah dia. Kan. Jadi pada waktu tu adakah benar? Kemudian pergilah bagi dia dosa dia, adapun kamu teruskan usaha itu. Baik, apa yang saya nak simpulkan daripada dalil-dalil yang umum dan perkara perbincangan ini, dosa itu ditanggung oleh majikan. Adapun kita yang terima ni, kalau kata kita accident apa, tak apa, gunakan. Apa yang ada tu, package tu, disebabkan isu pada waktu tu darurat dan kita tak dapat nak bendung. Tapi saya sebut tadi, kalau kita dapat hantar email ke, kita berbincang dengan CEO dan juga manajemen tertinggi, maka itu adalah perkara yang lebih baik. Baik, itu untuk soalan yang pertama. Persoalan yang kedua, isu berkenaan dengan wakalah. Wakalah ni maksudnya wakil lah. So banyak dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim dan sebagainya, Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Saidina Ali dan beberapa orang sahabat untuk menyembelih haiwan korban. Itu antara dalil berkenaan dengan wakil lah. So wakil ni diiktiraf dalam Islam, dan kita mewakilkan dalam syarikat takaful, kita mewakilkan syarikat. Mewakilkan syarikat. Baik, isu sekarang ni, kalau kita nak ijab dengan qabul, ijab dan qabul ni berlaku manusia dengan manusia. Tiba-tiba kita kontrak dengan syarikat. Yang mana? Yang diwakili oleh ejen tadi tu. Okey, adakah isu? Baik, Syekh Muhyiddin Ali Al-Quraddari, Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Quraddari dalam kitab beliau Mabda' Ridha fil Uqud, bincang panjang tentang isu dipanggil syakhsiyah i'tibariyah. Syakhsiyah i'tibariyah ni maksudnya kita berakad tu dengan syarikat. Sedangkan syarikat ni tidak baligh, kan? Dia tidak berakal, dan syarikat itu tidak ada apa-apa, kita kata seperti manusia lah. Jadi boleh atau tidak? Jawapannya boleh, kerana wakil tu daripada syarikat. So kita mewakilkan kepada syarikat duit derma kita tadi. So akad kita dengan syarikat tadi adalah wakil. Wakil yang mana, sebab tu kadang-kadang syarikat takaful dia akan ambil fee. So fee ni maksudnya upah dia tu, dan upah dia untuk apa? Untuk letak dalam tabung dan kemudian untuk agihkan nanti. So banyaklah dia punya ada dokumen apa semua tu, maka boleh tak dia ambil fee? Jawapannya harus. Tapi dia kena ikut asalnya kontrak ijarah, sewa. So dia fee tu maksudnya sewa tu daripada sudut ijarah, sewa dengan upah. So kontrak tu upah. So kita wakil dengan upah, kemudian kita pula dengan orang lain. So yang tu dipanggil sebagai tabarruk, kita derma. So sekarang ni sebenarnya wakalah itu adalah kita mewakilkan syarikat takaful untuk menguruskan dana kita. Dan dana ni ada berapa jenis? Satu, dana tabung tu share dia tu, itulah shareholder. Itu satu tabung. Yang kedua adalah tabung yang dihadiahkan ataupun didermakan oleh orang-orang yang terbabit dalam kita kata derma takaful tadilah, yang 100 apa semua tu. So kita mewakilkan, dan kemudian juga ada wakil dalam takaful untuk pelaburan. Ada wakil dalam takaful ni untuk wakaf contohnya. So kita kata ada banyak juga instrumen dalam takaful, cuma kita kata asalnya lebih baiklah kalau ambil pelaburan apa semua tu boleh kalau kita mampu, tapi asalnya lebih baik kita ambil yang paling minimum lah untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Itu ringkasnya berkaitan dengan wakil. Wallahualam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya tadi. Alhamdulillah. Dan subhanallah Ustaz, masuk lagi soalan yang berikutnya Ustaz daripada rakan kita Sairul Nizam di Facebook Ustaz. Penonton sekalian, Assalamualaikum Ustaz dan Naim serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama, jika saya mempunyai perlindungan yang berasingan daripada dua pengendali takaful atau syarikat insurans, bolehkah saya membuat tuntutan di bawah kedua-dua sijil atau polisi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimanakah saya boleh mengetahui jumlah perlindungan saya seandainya saya membeli beberapa sijil takaful keluarga atau polisi insurans hayat bagi diri saya dan ahli keluarga saya? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Nizam di Facebook, rakan kita bertanya Ustaz. Baik, terima kasih kepada Encik Sirul tadi, rakan kita di Facebook, penonton setia tanyalah Ustaz. Baik, jadi insya-Allah kita bincang tentang isu pertama sekali adalah berkaitan dengan isu takaful itu sendiri, tentang berkaitan dengan pertama saya nak pergi dulu kepada isu yang kedua tu. Isu yang kedua ni adalah isu berkaitan dengan kita kata berapa dia punya pampasan tu. Betul. Okey, pampasan ni asalnya
kalau contohnya kita guna sebab kita sebut tadi akad hadiah. So hadiah ni kita boleh bagi tahu tak berapa kita nak bagi? Terpulang rahsia lah kan? Terpulang lah. Tak surprise. Tak surprise lah kan? Okey, so bila kontrak berkaitan dengan hadiah, pertama sekali kita sebut dia tak perlu pun nak bagi tahu berapa jumlah dia. Sebab ini kita dah sumbang dalam tabung. Jadi berapa pula nanti awak akan balas pada saya? Oh, itu kena tengok pada ni lah. Okey. So asasnya kita kata dalam kontrak hibah ataupun tabarruk derma tadi, satu orang tu dia akan diberikan perlindungan itu, jaminan itu adalah berdasarkan dia punya kalau accident macam mana keadaan dia. So tengok kalau keluarga tu dia ambil yang mana. So ada kurang-kurangnya 5 berkaitan dengan keluarga ni. So ada daripada sudut kesihatan, daripada sudut pendidikan. Kemudian juga ada takaful yang menawarkan tentang isu bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan pun masih lagi kita kata dia bukanlah takaful tapi sebenarnya dia akhirat kematian. Kalau maksudnya contohnya kalau masuk dalam inkubator, inkubusi dan sebagainya, so macam mana nak buat? Kalau tu sakit, kalau dia tu sekian, ada tak perlindungan tu? Kita kata ada. Tu berbentuk pada khairat kematian. Itu berkaitan dengan keluarga lah. So di sini, berapa yang kita nak tahu? So asalnya adalah kembali kepada syarikat takaful. Kerana mereka akan buat kira-kira, mereka akan tengok berdasarkan kerugian, kalau kemalangan contohnya, berdasarkan sakit, berdasarkan apa, itu kembali kepada syarikat takaful. So dia memang boleh letak maksimum 100,000, maksimum 50,000, maksimum 1 juta contohnya kan. Dia boleh letak. Ataupun memang itu apa yang kita sumbangkan itu. Jadi kita akan dapat sebanyak itu. Tapi dia tengok semula kepada penilaian daripada sudut macam mana kehilangan kita itu. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau buat banyak-banyak takaful, ambil 3-4 CJ, contohlah ada 15 takaful, 15 kita ambil. Kan? Contohnya kan. 15 kita ambil. Punya semangat kan. So pada waktu itu kita kata adakah dapat 15? Jawapannya tidak. Salah satu saja. Salah satu saja. Kenapa? Kerana syarikat takaful ni bukan besar sangat kat Malaysia ni. Kalau kita tengok daripada sudut syarikat insurans telah 220 tahun. Adapun syarikat takaful barulah 1984, 36 tahun. So bila 36 tahun ni kita kata baru lagi infant, baby lagi, kecil lagi. Tapi setakat itu dah banyak dah. Maksudnya ada dah solution, adakah kita punya pilihan yang boleh kita pilih dalam takaful. So dia tak bolehlah nak bagi semua sekali. So maksudnya orang lain menyumbang. So bila orang lain menyumbang, tentulah orang lain pun nak juga daripada sudut itu. So daripada perbincangan ini kita boleh katakan bahawa salah satu saja yang kita boleh mendapatkan papasan. Wallahualam. Jangan semangat sangat Ustaz. Kita boleh lihat kalau banyak sangat boleh sedekah kat saya. Insya-Allah. Saja gurau je Ustaz. Terima kasih Sayyidul Nizam yang bertanya, rakan kita di Facebook, alhamdulillah. Dan kita banyak lagi yang kita nak raikan soalan Ustaz, perbincangan kita dalam bab fiqh insurans atau takaful. Jadi para penonton sekalian, kita berehat seketika sekali lagi. Jadi teruskan menonton kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi dalam perbincangan ruang lingkup topik fiqh, insurans atau takaful. Kita bersama lagi masih Ustaz Mustafa Suki. Ustaz okey Ustaz, insya-Allah. Dan para penonton sekalian, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0355690349 atau terus hantarkan ke WhatsApp 011123364480 atau terus tinggalkan komen anda di poster di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live. Tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak raikan lagi soalan para penonton sekalian daripada rakan kita di Facebook, Mujahidah Solehah. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah maisir, gharar dan riba boleh berlaku dalam insurans? Syukran. Soalannya ringkas tetapi maknanya begitu besar Ustaz, insya-Allah. Ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada yang bertanya tadi. Jadi pertama kita dah pun terangkan secara ringkas berkaitan dengan apa yang ada, maksudnya isu kemusykilan yang ada dalam insurans ini. Jadi pertama tadi disebut pertama adalah unsur gharar, maisir dan judi. Macam mana boleh berlaku? Okey, pertama kita pergi gharar. Gharar ni secara ringkasnya kita tak jelas daripada sudut implikasi yang kita akan dapat.
Daripada sudut ada ke tak ada, daripada sudut boleh dapat ke tidak, daripada sudut berapa dia punya bilangan ataupun ganjaran yang dia akan dapat, kemudian tempoh menunggu tu berapa lama dan sebagainya. Jadi tak jelas. Sebab saya suka nyatakan pada sidang penonton, kita kena beza satu je, iaitu kontrak insurans jual beli. So bila jual beli ni semua kena jelas. Semua kena jelas. Okey, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'il hasa wa bai'i gharar. Nabi melarang daripada jual beli al-hasa. Al-hasa ni maksudnya jual beli dengan membaling batu. Katalah contoh ni, contoh klasik lah. Contoh saya kata dekat dai nak beli tanah saya kan. Bayar dulu. Okey, saya lontar batu ni mana jatuh sampai situlah. Jadi tak jelas. Macam bidding juga. Macam bidding tak jelas kan. Tapi kalau kita kata kalau kita lelong dia ada hukum yang khusus. Tapi dalam bab ni kita tak jelas. Contohnya katalah dai saya nak beli ikan pada awak, tapi ikan tak ada lagi. Dai kata nanti saya tangkap lah. So bila tangkap tu dah bayar, lepas tu tak tahu boleh dapat ke tak, apa duit dah bayar. Dia jadi masalah. Tapi kalau kita ubah kontrak tu sebagai ijarah, maksudnya saya bagi dekat dai ni RM100, saya upah dai. So kontrak dia upah. So pergilah ke laut ke pergi ke sungai, belilah sekian-sekian, carilah sekian-sekian, cari jaring ke memukat apa semua, kemudian bawa balik pada saya. Kalau 5 ekor saya dapat, 5 ekor lah saya ambil. Sebab saya tadi kontrak upah. Betul. Bukan kontrak beli benda yang saya tak tahu. Insurans berlaku macam tu lah. So Nabi SAW sebut wa nahar Sayyidina Abu Hurairah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nahar Rasulullah SAW juga ani bai'i gharar, jual beli secara yang tidak jelas. So tidak jelas itu yang berlakunya. Yang kedua berlaku maisir. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab tu judi ni satu benda yang kita ada bab lain lah. Judi ala moden macam-macam sekarang ni. Kalau kita biasa tahu adalah apa, judi sekian-sekian, judi itu ini, tapi judi yang bentuk moden ni banyak kan, tapi kita tak memahami. Antaranya adalah insurans. Itu judi. So di berlaku judi itu kita sebut tadi, sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rizqun min 'amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, bertenun nasib dengan anak panah, mengundi nasib guna anak panah, kemudian beri makan bahala, maka ia adalah termasuk dalam kategori yang dipanggil sebagai najis. Najis ni kotoran dan jijik. Allahu Akbar. Kemudian Allah sebut fajtanibu la'allakum tuflihun. Baik, seolah-olah Allah nak bagi gambaran judi ni termasuk dalam dosa 4 baris yang sama macam syirik. Sebab dalam tu bagi makan bahala dan sebagainya, jadi judi juga antara dosa besar. Seperti mana disebut oleh Imam Al-Qurtubi dan sebagainya bila menafsirkan ayat ni. Ni antara isu yang sangat besar lah. Kemudian Allah sebut sungguh dia jijik. Jijik ni maksudnya kotor. Kemudian tak cukup dengan tu, Allah tambah lagi, hendaklah kamu jauhi. So tadi sebut dosa, kemudian jijik, kemudian jauh, kemudian Allah bagi akhir sekali, mudah-mudahan kamu berjaya. So ceritanya kita kata jangan ambil insurans konvensional lah. Saya nasihatkan juga kepada ejen insurans di luar sana, buat takaful. Buat takaful, terangkan seperti mana yang kita bincangkan ini, apa kelebihan dia, apa dia punya fatwa, dan janganlah kita kata ni tuan, ni puan, mati nanti macam mana? Kalau macam tu memang larilah orang. Momok tu jangan momok macam tu. Nanti kalau meninggal macam mana? Siapa nak bawa van jenazah? So jangan momokkan macam tu. Saya kata siapa nanti nak pelihara anak isteri sekian-sekian? Saya pun terkejut. Saya kata berapa nak bayar terus sign kan? Okey. Deal lah, setuju. Deal lah di situ. Maksudnya kita kata jangan ada unsur-unsur perobok yang demikian. Saya ceritakan betul-betul. Saya faham di luar sana banyaknya ejen-ejen takaful yang bagus. So dia memang dia nak bantu. Sebab tu kita kata konsepnya membantu antara satu sama lain, derma dan sebagainya. Baik, itu kita kata berlakunya perkara yang tidak diingin di situ. Dan akhir sekali tadi berlakunya daripada sudut riba. So kita dah sebut dah, dia berlaku riba nasi'ah, riba al-fadal, berlaku sebab kita beli duit dengan duit. Di situ ada perbincangan yang panjang disebutkan oleh para alim ulama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan insya-Allah Ustaz, untuk permulaan kita yang membuat panggilan pada pagi ini, terima kasih dah pun menanti di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3 Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Hujan ke sana ke banjir ke? Hujan Ustaz. Hujan lebat kan? Banjir lagi lah. Hujan setiap hari tanpa henti dah 4-5 hari lagi. Tapi belum lagi lah. Buat masa ni minta jangan banjir. Mudah-mudahan tidaklah, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah Ustaz. Amin. Jadi soalan saya begini Ustaz. Soalan saya,
Ustaz dah sebut tadi perbezaan antara insurans dan juga takaful. Kita dah faham dah dengan panjang lebar Ustaz terangkan. Soalan saya Ustaz, biasanya insurans konvensional ni dia meniagakan duit Ustaz untuk mendapat keuntungan. Jadi soalan saya, takaful ini bagaimanakah cara bentuk untuk dia mendapatkan keuntungan? Sama ada duit tu dibuat meniaga atau duit yang dikumpul tu dimeniagakan ataupun bagaimana bentuk keuntungan? Sedangkan kalau tak dapat keuntungan, macam mana pula nak bayar gaji, nak bayar sewa bangunan, nak bayar bil itu ini semuanya Ustaz? Bagaimana cara bentuk? Soalan saya, bagaimana bentuk keuntungan yang diambil oleh takaful? Sebagaimana insurans konvensional kita dah tahu, insurans takaful bagaimana bentuk keuntungan didapati untuk kita membiayai apa yang dikatakan urusan seharian mereka ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make sense juga Ustaz soalannya. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur Pekan Pahang. Sebenarnya betul tak? Saya pun tanya benda yang sama juga. Macam mana untung Ustaz? Dia mungkin Ustaz ada penjelasan itu insya-Allah. Okey. Pertama sekali kita sebut syarikat takaful ini pertama di bawah bank negara, yang kedua dia ini mengikut yang kita panggil sebagai Akta Kewangan dan Perbankan Islam, itulah dipanggil IFSA ataupun kita kata AKPI 2013. Ini kita kata undang-undang yang barulah dulu 1984. Jadi 1984 itu ditambah baik dan akhirnya adalah yang kita kata Akta Kewangan dan Perbankan dan juga termasuk takaful pada 2013. So pada nombor 90 dan nombor 213 dalam Akta Takaful itu sendiri ataupun dalam akta yang telah disebutkan dalam Perbankan Islam itu, maka antara ciri-cirinya kita kata pertama dia ada duit yang dipanggil kena asingkan, wajib daripada tabung shareholder yang suntik itulah, yang suntik duit tu. Yang kita kata letak duit tu. Kemudian ada tabungan daripada sudut kita kata sebagai orang yang mana menyumbang itu. So ada 2 tabung. Dan dia boleh juga jadi mungkin juga 3 tabung. 3 tabung ni yang mana? 3 tabung ni adalah orang yang sakit, boleh tak dia dapat takaful? Contohnya macam ni, saya ni kecil manis contohnya kan. Boleh tak ada package ni? Asalnya syarikat takaful kebanyakannya kata tak boleh. Sebab dah sakit. Dah sakit baru nak cari inisiatif kan? Tak boleh daripada sudut. Tapi ada 1-2 syarikat takaful yang menawarkan perkara itu. Tapi bayaran dia tinggilah. Sebab kita nak menyumbang dalam dana tabung itu, kita tak boleh nak tarik duit tabung orang yang sedia sihat ni. So bila kita tarik seolah-olah kita menzalimi. Tu syarikat takaful. Itu dia punya daripada sudut akta kewangan dan sebagainya. Okey. So sekarang ni bila ada duit tabung, kemudian ada duit shareholder. Macam mana nak buat keuntungan dia? Okey, begini. Pertama sekali, untuk membayar gaji staf dan membayar sekian-sekian ni, maka telah diluluskan oleh perbincangan di peringkat Majlis Pengawasan Syariah untuk diambil yang upah tadi tu. So katakanlah jelas-jelas dalam akad tu, katalah contohnya sebab ni ejen pun kena terangkan. Berapa sebenarnya katalah 20% ataupun 30% diambil daripada dana derma ni, contohlah 100, RM30 ni akan sebagai upah. Untuk bayar pekerja, untuk bayar ejen, kita kata commission, kemudian untuk bayar bangunan atau apa-apa berkaitan. So itu pertama daripada sudut keuntungan. Yang kedua, syarikat takaful akan laburkan ke tempat yang halal untuk mendapatkan keuntungan. So tempat yang halal ni mungkin boleh letak dalam berapa banyaklah daripada sudut dana kerajaan yang patuh syariah, kemudian daripada sudut swasta dan sebagainya boleh diletakkan. So bila diletakkan itu dia dapat amount tertentu, maka daripada amount itulah juga digunakan daripada sikit ataupun sebahagian untuk membayar juga cover gaji staff tadi. Pelindungan kita kata gaji daripada sudut syarikat, daripada sudut keuntungan dan sebagainya. Kemudian selebihnya dia masukkan balik ke dalam tabung tadi tu. Okey, katakanlah contoh saya buat contohlah. Katalah contohnya ada 1,000 orang. Syarikat takaful tu katalah ada 10,000, 1,000 orang tu tiba-tiba accident semua. Ataupun contohnya kata barang ke ataupun sakit tiba-tiba. Jadi pada waktu tu macam mana syarikat akan pening kepala? Macam mana kita cari ni? So kata 1,000, setiap orang 10,000, 100,000. Jadi mana dapat duit? Daripada yang tadi pelaburan tadilah. Itu yang pertama. Katakanlah kalau duit tu tak cukup. Dia shareholder akan suntik, kita kata akan letak yang kita panggil amount yang barulah, modal yang baru dalam syarikat takaful. Kalau tak boleh juga macam mana nak buat? Dia ada yang ketiga namanya ritakaful. Ritakaful ni apa dia pula kan? Ritakaful ni asalnya adalah takaful sendiri saling menjamin antara satu sama lain. Kan sebab takaful dia tak cukup kuat. Dia kecil kat Malaysia, ada 15 insurans berapa kan. So syarikat takaful di Malaysia ni yang ritakaful, yang membantu balik takaful tu daripada sudut mungkin nak buat pembiayaan semula ke dan sebagainya bila mana berlaku isu-isu yang tadi tu. Maka di Malaysia seperti yang disebutkan oleh pengawasan bank negara menyatakan lebih kurang ada syarikat ritakaful di Malaysia. So ada 4 syarikat ritakaful
takaful ni yang akan bantu. Tapi daripada sudut keuntungan kita sebut tadi melabur, dan melabur tu ke tempat yang halal. Dan kalau insurans dia memang melabur juga. Tapi tak ada siapa pun pastikan halalnya. Kalau dia labur tempat yang haram apa semua perkara yang kita tak tahu, maka kita dapatlah daripada pampasan. Syarikat arak, syarikat arak, judi. Yang penting dapat keuntungan. Itu yang dipikirkan oleh insurans. Tapi takaful dia nak pastikan yang halal, dan instrumen halal tak banyak. So jadi dia kena pilih-pilih dan kena cari dan kena tengok betul-betul, barulah daripada sudut tu mendapat dia punya kita kata keuntungan, profit yang dihalalkan oleh syarak. Wallah. Yang penting syariah compliance. Itu the most important thing. Tu bahasa orang kampung kita lah, Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan Tuan Haji Omar bin Majid yang buat panggilan tadi, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, iaitu Hanan Sufi. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya mengambil insurans konvensional sejak tahun 2009 di bawah syariah compliant dana unggul. Adakah saya perlu menukar ke insurans takaful? Saya mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz, insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pada soalan yang bertanya. Ni sebenarnya isu teknikal. So bila sebut dana unggul tadi tu, dia ada satu syarikat di Malaysia yang menawarkan isu berkaitan dengan pakej dana unggul ni. So dana unggul ni pakej mana saya tak nak bagi tahulah. Nanti jadi promosi pula. Kan. So adakah dia syariah compliant? Dulu ada isu daripada sudut fund dia. So siapa yang suntik modal pun jadi isu. Tapi sekarang alhamdulillah dia telah pun patuh syariah lah. Sebab benda ni biasa, sebab konsep begini. Sebab kadang-kadang ada setengah orang tak faham kenapa dulu haram sekarang halal. Kenapa dulu halal sekarang haram? Dia main dengan emosi pula, dia main emosi, marah kan. Pula, tak boleh. Ni memainkan hukum hakam Allah kan contohnya kan. Sebenarnya tidak. Sabar dulu. Kita tengok dulu. Kalau kita tengok contohnya, kita kata ASB pun berapa tahun punya fatwa. Dulu kata harus, kemudian haram, kemudian akhir sekali kata harus semua sekali. Semua negeri kata harus. So proses tu kita kata macam main-main macam hukum. Sebenarnya kita kena beza. Hukum apa yang Allah telah tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Adapun fatwa, fatwa ni asal ijtihad. So fatwa ni ijtihad ni kalau kita ikut daripada sudut Majlis Pengawasan Syariah Suruhanjaya Security Malaysia, dia ada kriteria-kriteria dia. Contohnya kalau ada yang haram macam mana? So kalau ada terbabit dengan bukan konvensional macam mana? Kalau dia punya dana suntikan daripada yang bukan yang haram macam mana? So di situ perbincangan. So Majlis Pengawasan Syariah Suruhanjaya Security, bila mana dia tengok ataupun dilihat dan dia kaji ada unsur-unsur tu, maka pada waktu tu yang jadi haram tu. Bila tengok oh dah berubah dah baik dah rupanya. Kan? Dah Islam dah rupa contohnya kan. Dah bertaubat dah. Semua tu dana tu halal apa semua. Barulah diiktiraf bagi cop halal. Oleh majlis Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security Syariah. So daripada situ perbincangannya, dan kita sebut tadi alhamdulillah dia telah pun dia ada dana syariah, dan ini kita kata cuma prosesnya perlu pergi datang ke kaunter nak tukar macam mana, yang tu boleh berhubung dengan ejen, boleh berhubung dengan syarikat takaful tersebut. Macam mana cara nak tukar itu, wallahu alam. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang mengajukan soalan sebentar tadi, dan kita terus lagi soalan dengan rakan kita yang bertanya di WhatsApp. Ustaz, Assalamualaikum, tanyalah Ustaz, Da'i dan Ustaz. Pelik soalan tu. Salam dia tu. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan juga seluruh kru kot mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah kesedaran takaful masih rendah berbanding insurans walaupun ramai yang beragama Islam dan juga sudah banyak syarikat takaful kini? Terima kasih. Bagus soalannya Ustaz. Kesedaran kita masih di tahap yang kita kata, sebab saya pun ada petik satu akhbar di harian Metro Ustaz, salah faham mengenai takaful yang menyebabkan ramai orang tak mau ambil. Dia mungkin saya boleh pen sikitlah, boleh tunjuk kat para penonton sekalian. Satu pandangan daripada seorang Fadil Ustaz tentang salah faham mengenai takaful, dan ini pun disebabkan mungkin kesedaran yang lemah, dan mungkin Ustaz ada penjelasan di situ insya-Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama daripada sudut kesedaran ni, sebab tu kita buat konsep ni. Tanyalah ustaz ni untuk memberikan kesedaran. Sebab ini kita kata pertama sekali daripada sudut asalnya, inilah sebab kenapa kita bincang topik ini, supaya ada kesedaran. Mungkin tuan-tuan boleh tengok di YouTube tempat-tempat tertentu, tapi daripada sudut asalnya tak berapa kita nak clear ataupun nak faham daripada sudut. Sebab tu kita adakan rancangan ini dan kita nak bincang secara panjang lebar tentang, dan saya telah sebut fatwa, pandangan ulama, dalil-dalil, isu-isu yang perbincangan yang kita bincangkan ini. Baik, cuma kemudian yang kedua daripada sudut kesedaran juga, kita kata kurang peka daripada sudut nak menambahkan ilmu daripada sudut keuangan. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sebut jelas, iaitulah akan datang satu masa, satu zaman, iaitulah la yubalim al-mar'u, seorang tidak akan peduli min aina akhadha mal, daripada mana dia dapatkan harta, sama ada daripada halal ataupun haram.
tengok ni macam sama insurans takaful. Tak ada beza Jalan pun. je. Kena jalan je. Beza kita sebut banyak dari tadi. So kita kata daripada sudut itu, kesedaran itu. So kita kata asasnya daripada sudut Islam yang bukan hanya mementingkan ibadah semata-mata, kita kena pentingkan juga daripada sudut keuangan kita. Sebab tu dalam hadis riwayat Daruqutni, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, wa man jumi'a malal harama, siapa yang kumpulkan duit daripada yang haram, kemudian dia bersedekah. Contoh kan, saya baru dapat pampasan insurans, contohnya kan, saya nak bersedekah lah, lepas tu tanya pula, nak kena keluarkan zakat ataupun tak, insurans kan. Kita kata tak ada zakat, tak ada sedekah. Duit itu memang kena salurkan semua kepada masalah kebajikan umum daripada sudut itu. Jadi sebab tu kita kata, dan juga mungkin juga di sana timbul satu persoalan, takaful ni mahal sikit lah. Contoh, ada takaful yang murah. Sebab kita tak kaji betul-betul, tak tengok betul-betul, ada takaful yang murah. 15 takaful tu, dia macam-macam package. Semua tu ada kontrak, ada kaedah, ada akad dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah mereka, jadi di syarikat takaful. Maka kita kata jangan ragu-ragu dan kita teruskan kepada takaful itu, dan ada beza antara insurans takaful, dan timbulkan kesedaran di kalangan keluarga kita, di kalangan adik-beradik kita untuk kita mengambil takaful itu sendiri, dan mudah-mudahan dengan sebab kita mencari yang halal itu, Allah berkati kehidupan kita, insya-Allah. Biarlah kita berkorban sikit Ustaz. Yang penting kita kena ada ilmu Ustaz. Sebab tu kita bincangkan hari ini di dalam Tanyalah Ustaz tentang fiqh insurans atau takaful, dan insya-Allah Ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan. Jadi para penonton, kita berehat sekali lagi, terus menonton, kembali selepas ini. Sejam bersiaran. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi dalam skop perbincangan topik kita pada pagi ini dalam bab fiqh insurans atau takaful. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki, dan alhamdulillah banyak persoalan yang kita dah rungkaikan, yang kita dah bantu, kita dah jawab, dah jelaskan. Terus menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi kami di talian 0355690349 atau di WhatsApp 011-1233-6480, atau paling mudah terus tinggalkan kemusykilan anda, soalan anda di poster rasmi kami di laman Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live. Tekan butang kongsi pada bawah video, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak raikan lagi, teruskan lagi dengan soalan daripada rakan kita di Facebook yang bertanya insya-Allah. Selama Mustafa yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan dai serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya sebelum ini kita memiliki polisi insurans konvensional, contoh polisi pendidikan yang telah pun matang, tetapi hanya selepas itu baru wujud insurans takaful yang patuh syariah diperkenalkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan dai. Macam mana dah sedih tanya tu, ada dah telajak ambil dah Ustaz. Baru tahu dah Ustaz, ataupun baru diperkenalkan. Jadi macam mana tu Ustaz sebelum Ustaz? Okey, pertama sekali terima kasih pada puan yang bertanya, Puan Salamah. Okey, daripada sudut asasnya dulu kita kata memang daripada sudut sistem, mungkin kalau puan ambil pada tahun pada 80-an contohnya. So takaful 84 itu pun masih kecil lagi. So katalah ambil sebelum tu, maka apa yang telah lepas tu maka Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Afallahu amma salaf. Tapi bila mana daripada sudut asalnya sekarang ni telah ada. Sebab tu kita kata tak boleh bagi excuse lagi sebab dah ada 15. Kita boleh bincang, kita boleh tengok, dan kadang-kadang ada yang di bawah dia tu juga dia sub ataupun dia JV, joint venture pula dengan takaful-takaful lain. Ada kan. So dia memudahkan kehidupan kita. Cuma daripada sudut asas tadi, adakah wajib untuk tukar ke ataupun bagaimana? Jawapannya adalah wajib untuk tukar. Wajib untuk tukar. Kerana sebab tu dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Allah sebut dalam surah Taubah ayat 28, bercerita ataupun berkenaan dengan orang-orang yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bila mana Allah perintahkan tentang orang-orang musyrik keluar daripada kota Mekah pada waktu itu. Allah perintahkan orang musyrik keluar daripada kota Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa, dan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir dan sebagainya menyebutkan bahawa waktu bila Allah perintahkan orang Yahudi, orang bukan Islam keluar daripada Mekah tu, maka sahabat ada yang risau. Risau daripada sudut apa? Daripada sudut pertama sekali, mereka ni akan datang ke rumah untuk berjual beli.
Maksudnya orang Yahudi ni dia antara yang terkenal, dia berjual beli, dia datang ke rumah. Jadi bila dia tak datang rumah, masalahnya kita nak dapat bahan, kita pula nak berniaga, kita pula nak makan. Jadi timbul persoalan, timbul masalah. Sebab nak ikut perintah Allah untuk mengeluarkan orang Yahudi, orang musyrik daripada kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat tu, wa in khiftum ailah fasawfa yughnikumullah min fadlih. Kalaulah kamu takut kerana nak mengikut perintah Allah, dengan sebab kita sebutkan tadi, maksudnya halal dari sudut takafur, kita takut, ragu-ragu, rugi, kemudian kita bimbang takut nanti akan datang ni pula begitu begini dan sebagainya, maka Allah menyatakan Allah lah yang mengkayakan kamu. Sebab tu dalam surah Allah menyatakan, dalam surah Az-Zariyat dan sebagainya, Allah menyatakan ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatin matin. Aku, kata Allah, tidak menginginkan makanan daripada kamu dan aku tidak menginginkan rezeki daripada kamu, tetapi akulah yang memberikan rezeki kepada kamu dengan kekuatan, dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Jadi di situ kita kena ada kesedaran memang untuk kita pergi kepada satu benda yang halal ni, satu benda yang amat susah untuk kita tinggalkan. Itulah ujian bagi orang yang beriman, dan di situlah ujian bagi orang yang berkaitan dengan harta. Sebab tu Allah sebut al-malu wal banun. Harta dan juga anak-anak ni zina, perhiasan dunia. Jadi bila Allah bagi perhiasan dan kemudian Allah bagi dia ujian. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu merasa mereka dah beriman, merasa mereka kuat, merasa mereka ni telah pun ada maqam tertentu, sedangkan mereka tidak diuji, kata Allah. Jadi inilah kata ujian harta yang Allah bagikan kepada kita, dan kita ambil inisiatif untuk tukar, dan mudah-mudahan Allah bagi balik apa yang kita korban itu dengan keberkatan yang lebih besar, dengan pulangan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis riwayat daripada Abu Salamah, kita bila mana Allah uji kita dengan harta, dengan apa ni, jangan minta untuk kita dapat pahala saja, minta untuk kita dapat ganti yang lebih baik. Sebab tu Allah Nabi SAW ajar kepada Abu Salamah, ajar kepada isterinya, menyatakan bahawa Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada musibah yang aku kena ni, maksudnya dengan fitnah, dengan ujian harta ni, dan dengan sebab aku berkorban ni, mudah-mudahan Allah gantikan lagi yang lebih baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu alhamdulillah. Saya teringat bila mana Ustaz sebut tentang ujian, dengan izin Ustaz. Kadang Allah uji kita tu berdasarkan kelemahan kita. Kadang kalau macam orang tu, kalau Allah uji dia harta berkurang tapi tak memberi kesan kepada jiwa dia, no point lah kan. Jadi Allah ni dia Maha bijak. Dia tahu kelemahan kita untuk apa? Ahsan wa amala, Ustaz. Untuk memuji siapa yang paling terbaik dalam kalangan hamba dia, Ustaz. Mudah-mudahan kita lah orang tersebut. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, Lela Ella di Facebook rakan kita yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz Mustafa dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, pemilik sijil takaful dan polisi insurans yang layak mendapat perlindungan di bawah sistem tertentu. Soalan saya Ustaz, adakah semua pemilik sijil takaful dan polisi insurans layak mendapat perlindungan di bawah sistem perlindungan manfaat takaful dan insurans? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz dan Naim. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Lela tadi yang bertanya. Baik. Jadi asalnya kita kata takaful ini dia ada package dia. So package ni dia ada untuk diri dia sendiri, ada package berkaitan dengan keluarga, dan ada tujuan komisen. Komisen ni maksudnya untuk syarikat. Katalah syarikat tu cerminnya pecah. Boleh ataupun tak. Seperti mana yang kita tahu baru ni ada kejadian kren runtuh di Sentul kan, sebagai contohlah. Ya, mudah-mudahan anak itu dan juga ibunya selamatlah, mudah-mudahan akan baik. Jadi bila mana berlaku tu, boleh tak kita kata syarikat nak claim apa semua ke, ataupun nak mungkin nak bayar ke pampasan ataupun apa? Jawapannya ada yang komisen. So takaful ada cover. Jadi janganlah kita kata oh takaful tak cover, takaful tak cover. Tapi ada situasi tertentu yang memang takaful tak cover. Contohnya motor-motor tertentu. Kan. Contohnya motor-motor tertentu ni ada yang memang insurans tak cover. Takaful tak cover. Kita tanya semua sekali, 15 tu kita telefon. Ni usahalah ni. Jangan kita telefon satu, lepas tu tanya, Ustaz, tak boleh lah Ustaz, macam mana kita nak ambil ni kan. Jadi tak boleh, tanya apa, Tuan Syekh, Tuan Guru macam mana ni. Kita kata, janganlah telefon satu, telefonlah 15. Baru usaha tu Allah nampak. Allah nampak usaha kita tu betul-betul kita dah tanya dan semua. Maksudnya, ada juga yang akan cover. Ada juga yang tak cover. Sebab pertama, syarikat takaful ni kecil. Okey. Yang kedua, contohnya dalam bab isu berkaitan dengan shipping, kapal apa semua.
ada yang tak cover. Tapi barang yang ada dalam tu ada takaful yang cover. Contohlah kita kata kita ada barang kereta apa semua, boleh tak ambil takaful? Ada dah sebenarnya. Tu kena cari sikitlah package tu. So kena Google sikit, kena tanya ejen takaful ada tak. Tapi kadang-kadang sebab dia nak jual, bukan nak jual, maksudnya nak suruh kita derma dalam takaful dia, dia tak sebutlah yang lain. Tu jadi isu lah dekat situ. So tapi asalnya kata ada. Cuma daripada sudut contohnya lagi penerbangan. Ada dulu-dulu kita kata mungkin tahun sebelum ni 2015 tak ada penerbangan ni. Yang ada PA, personal accident. Itu ada dalam takaful. Tapi penerbangan itu sendiri, contoh kalau lewat, ada tak? Ada takaful yang buat. So kena cari sikit lah. Jangan kita kata alamak tak ada lah, tak ada. Research sikit. Tanya dulu. Tengok dulu dan akhirnya insya-Allah akan ada, kita akan jumpa perkara itu. Okey, so itu antara yang pertama. Yang kedua, ada juga yang sakit dia tak lindung dah. Manfaat CJ takaful tu ataupun kita perlindungan daripada takaful bila dah sakit tu, kita pergi daftar, saya nak ni sebab apa, saya nak buat hemodialisis contohnya kan. Ada dia punya pampasan, tak ada dah sebab kita dah sakit. Tapi saya sebut tadi ada juga 1-2 syarikat takaful yang masih sudi mengambil. Tapi dia ada kaedah tertentu lah. Itu mahal sikit lah, ada perbincangan panjang. Cuma untuk kita derma tu mahal sikit dan dia ada kesan lah. Contohnya kalau mati sebelum 2 tahun, meninggal sebelum 2 tahun. Kalau meninggal selepas 2 tahun, dah ada perbincangan yang sangat panjang daripada sudut itu. Cuma asalnya kita kata ada perkara kebanyakannya ada manfaat dan dilindungi oleh takaful. Tapi adalah beberapa perkara yang kita tak dapat dan mudah-mudahan tuan-tuan sidang penonton doakan industri takaful ni maju dekat Malaysia dan akhirnya semua benda dia ada perkhidmatan. Amin, insya-Allah. Semua sekali ada perkhidmatan. Sekarang ni takaful pergi luar negara semua ada dah. Kita nakkan yang lebih lagi seperti mana nak setanding dengan insurans konvensional buat. Sebab dia kita kata alternatif. So alternatif nak yang halal. Jadi bila nak yang halal tu mudah-mudahan kita bantu, kita doa, kita support, kita tolong, maka mudah-mudahan dia dapat lebih lagi untuk anak cucu kita yang akan datang insya-Allah. Semoga terus mapan dan terus well established insya-Allah, mudah-mudahan industri takaful. Dan kita ada pemanggil di talian pada ketika ini Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Oh, mungkin terputus Ustaz, insya-Allah. Selepas ni mungkin kita akan raikan pemanggil kita, mungkin ada masalah teknikal. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, Azimah Razman. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, seorang telah membeli insurans sejak sekian lama, bertahun-tahun, yang pada masa itu tiada pencerahan berkenaan takaful dan dia pun tidak tahu konsep takaful sebenarnya, maka dia pun beli insurans dan jika dia menghentikan insurans tersebut, dia akan mengalami kerugian, maka diteruskan juga. Soalan saya Ustaz, jika berlaku kematian, apakah waris boleh mengambil keseluruhan wang insurans tersebut atau hanya mengambil jumlah wang pokok saya Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Baik, terima kasih pada puan yang bertanya tadi. Pertama kita kata kalau boleh dengan iman, dengan takwa kita berhentilah. Kita berhenti dan kita pergi kepada takaful untuk melindungi sahabat kita, saudara kita ataupun anak-anak kita ataupun keluarga kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut asasnya, macam mana tentang pampasan yang dia dapat tu? Baik, Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang pada 2009 membincangkan tentang isu 2011 maafkan saya, 2011 Majlis Fatwa berbincang tentang isu pampasan polisi insurans. Macam mana daripada sudut asalnya boleh dapat ataupun tidak. Sebab bila kita sebut pampasan, kita bayar, maka pada waktu yang dapat pampasan lah. Tetapi kalau kita letak dalam pelaburan apa semua ataupun dalam simpanan saving contohnya, so saving tu ada duit dalam tu. Okey, so bila kita sebut tentang pampasan semata-mata, maka pada waktu tu Majlis Fatwa bersidang 2011 menyatakan 1 sen pun ahli waris tidak boleh manfaatkan kerana dia daripada dana yang tidak patuh syariah seperti mana yang kita kemukakan hujah-hujah yang sebelum ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah kalau keluarga itu fakir miskin, macam mana nak buat? Okey, di situ perlu adanya orang-orang yang dipercayai, mungkin orang-orang setempat, mungkin kita kata juga badan pengawasan tertentu yang boleh memberikan sekadar darurat saja. Katalah contohnya 100,000 pampasan takaful, tapi yang boleh diguna pakai tu 20,000 saja dah cukup dah untuk fakir miskin tu. Ahli waris tu dalam keadaan yang tergesa-gesa tu, nak cepat tu, maka boleh dia bagi 20,000. Tapi dengan syarat dia darurat lah. Dengan syarat darurat. Okey. Tapi sekarang ni timbul pula isu ataupun perbincangan bila mana kalau dia bentuk simpanan. Okey, yang ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan pada ayat 278 279, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu pada waktu itu bertaubat,
Maksudnya mudah-mudahanlah doa kepada si mati ni bertaubatlah dengan sebab insurans tadi tu. Bertaubat dan mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan pada waktu Allah menyatakan tidak jadi masalah untuk kamu ambil modalnya. So yang saving, yang duit boleh keluar secara kita kata duit secara cash semua tadi tu. So yang asal yang dibayar premium tu kalau dapat balik, so pada waktu tu ataupun saving tu, maka dia boleh pada waktu tu untuk mengambilnya. Sebab itu asalnya duit asal daripada si mati. Adapun yang kita bincang ni pampasan. Pampasan tu yang dapat 1,000, 200,000 tu. Yang tu kita sebut majlis fatwa tidak benarkan. Kemana nak salurkan? Dengan sebab keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Majlis Fatwa Kebangsaan 2011 membagi solusi boleh disalurkan kepada Baitul Mal. So Baitul Mal akan uruskan wang yang tidak patuh syariah ni, ataupun dalam istilah yang lain juga bolehlah kepada NGO, boleh kepada fakir miskin, boleh kepada bab contoh bantuan banjir dan sebagainya. Tak ada isu dalam bab tu. Sebab yang haram tu bagi kita. Haram tu. Sebab tu Syekh Ahmad Zarqa dalam kitab beliau Syarah Qawaid Fiqhiyah menyatakan bahawa satu kaedah yang Allah yang disebutkan itu, iaitulah kaedah dia tabadu sababil milk qa'iman maqam tabadu dzat. Yang bermaksud bertukarnya dia punya manfaat dia tu kepada orang lain, maka pada waktu tu bertukar juga zat dia. Maksudnya apa? Yang haram tadi tu bagi keluarga dengan orang tu, tapi fakir miskin, manfaat yang lain tu tidak ada masalah untuk dia gunakan daripada harta tu. Jadi kita beringatlah, kita ingatkan kepada sahabat kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, maka kena pastikan, kerana di Malaysia ni siapa lagi kalau kita nak ikut kalau tidak Majlis Fatwa Kebangsaan. Kerana mereka yang fatwa daripada sudut perbincangan apa yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Tidak perlu meragui Ustaz sebab perbincangan ulama ni satu perkara yang tuntas berdasarkan kepada keadaan semasa. Datuk Mufti dia lebih mengetahui Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Dan berikutnya Ustaz, para penonton sekalian, kita raikan lagi Ustaz soalan daripada rakan Facebook kita Siti Nurbayah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah seseorang itu boleh menganggap sistem insurans atau takaful adalah pelindung baginya jika berlaku sesuatu kejadian yang tidak diingini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Salam Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pembahasan tentang khauf. Khauf ni maksudnya sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Itulah kami akan uji manusia ni daripada sudut ketakutan dia. Ketakutan pada sudut apa? Kurangnya harta, maksudnya kematian, nafs diri, kemudian kurangnya buah-buahan dan sebagainya. Kemudian Allah sebut akhir ayat tu wabasyiris sabirin. Bagi orang yang diuji dengan ketakutan ini, maka Allah kata sampaikanlah, Allah berfirman, sampaikanlah kepada mereka dengan orang-orang yang sabar pada waktu itu yang diuji dengan ketakutan. Baik, dalam pembahasan ilmu akidah, takut ni ada 3 jenis. Satu yang dipanggil sebagai takut yang mana takut kepada apa? Hantu contohnya kan. Takut kepada benda-benda gaib dan sebagainya, ataupun takut contohnya kalau tak ada sekian-sekian ni nanti akan jadi tak ada rezeki. Yang tu boleh membawa kepada kekufuran. Kita bimbang. Boleh membawa kepada kekufuran. Baik. Yang kedua, takut yang macam mana? Takut yang mana dia tabi'i. Tabi'i ini maksud takut. Saya takutlah dengan katak contohnya kan. Yang itu tak bawa kepada kekufuran. Itu memang tabi'i ataupun keadaan semula jadi. Saya takutlah dengan sekian-sekian, takutlah nanti kalau sekian, yang itu tak jadi, bawa kepada tabi'i. Tapi yang ketiga adalah takut yang mana kita bimbang juga pertengahan di antara tabi'i dan juga takut boleh bawa kepada kekufuran ni. Takut yang mana kalau dia tu takut tapi disandarkan kepada satu perkara yang boleh memberikan mudarat pada dia. Yang tu satu benda yang dibimbangi juga takut boleh pergi kepada kekufuran. Jadi daripada 3 kategori takut ni, daripada persoalan yang ditanya tadi, kalau kita tak ambil insurans tu kira kita takut ataupun sebab kita ada perlindungan. Kalau kita tak ambil takut tak ada perlindungan dan sebagainya. Yang ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis Jibril alaihissalam, Nabi SAW menyatakan bahawa beriman kepada khairi wa syarrih, itulah tu'minu bil qadar. Kamu beriman dengan qadar dan qada dan qadar Allah, sama ada baik ataupun buruk. Asasnya begini, kita kalau kita kata ambil tu sekadar kita nak membantu ahli keluarga, ataupun nanti bila mana kita contohnya yang ditinggalkan ahli waris, maka itu alhamdulillah, itu terbaik. Tapi kalau kita takut tu nanti kalau meninggal nanti macam mana rezeki dia orang ni, macam mana, itu bahaya. Itu bahaya. Meragui pula. Sebab tu kita kata qada dan qadar Allah ni kita kena jelas. So asasnya tidaklah kita kata ada setengah orang menyatakan bahawa buat apa kita ambil takaful, tak percaya pada qada dan qadar Allah ke? Kita kena faham daripada konsep ikhtiar. Betul, tembak macam tu. Kan? Tak boleh. Tak boleh. So kita kata ikhtiar Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kan Allah suruh kita ikhtiar. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, bila mana dia nak wakafkan harta dia nak wasiatkan harta beliau. Maksudnya mula-mula 1/3.
Mula-mula 2/3. Kata Nabi tak boleh banyak. Kemudian separuh. Nabi kata tak boleh banyak. Kemudian dia sebut 1/3. Boleh ataupun tidak. Boleh ataupun 1/3. Kemudian Nabi SAW wa thulutsu kasih. 3 pun banyak. Kemudian Nabi sebut, kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan dia itu kaya. Maksudnya beradalah, bolehlah untuk survive kehidupan. Lebih baik yatakaffafu dan nas. Ilan nas. Lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Maksudnya benda ni adalah satu sistem yang Islam iktiraf, Islam bagi. Bukan menolak qada dan qadar. Tapi sebagai satu usaha kita untuk membantu ahli keluarga selepas mana kita meninggalkan mereka. Itu kaedah dia. Jadi asasnya percaya pada qada dan qadar, tapi tak ada masalah untuk kita usaha daripada sudut mengambil takaful ataupun khairat kematian. Khairat kematian pun salah satu bentuklah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jelas konsep dan Ustaz begitu tentang insurans dan juga takaful. Dan insya-Allah Ustaz, kita di TV3 kita akan berakhir di sini, kita akan tamat siaran kita di sini. InsyaAllah kita akan sambung di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit. Jadi terus setia menonton kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda terus menonton kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, siaran tambahan 30 minit di TV9 terus mengantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini dalam bab fiqh, insurans atau takaful. Kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Alhamdulillah Ustaz, okey Ustaz, insya-Allah kita mengalung-alungkan soalan atau kemusykilan para penonton yang ingin mengajukan, boleh terus hubungi kami di talian 0355690349 atau di WhatsApp 011-1233-6480 atau Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3, klik pada poster, hantarkan di ruangan komen di bawah dan jangan lupa kongsikan, sebarluaskan siaran FB live kami. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, dah banyak kita diskusikan, kita kupas, kita bincangkan untuk kita sajikan kepada para penonton, nak hilangkan kekeliruan kita. Ada yang salah faham, insurans ni sama je Ustaz dengan takaful, sama je. Ada yang kata saya tak nak ambil takaful Ustaz sebab apa? Insurans ni lagi untung kan, sebab ada saving dan sebagainya. Sebabkan kita kurangnya ilmu kat situ Ustaz. Sebab tu kita kena tahu dan juga kita kena ada kesedaran di situ. Dan sebab itu tajuk kita pada pagi ini kita bincangkan supaya mudah-mudahan kita bebas daripada sebarang bentuk perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan daripada rakan Facebook kita, Nur Atikah Bahaludin, yang bertanya, Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar tadi Ustaz memaklumkan bahawa menjadi ejen insurans adalah haram. Tetapi bagaimana dengan bekerja di bahagian pengurusan? Ustaz, bagaimana pula dengan ejen yang hybrid? Hybrid ni apa pula Ustaz? yang boleh menjual kedua-dua produk. Mohon penjelasan, terima kasih. Okey, makna kata insurans pun dia jual, takaful pun dia buat juga. Jadi hybrid tu maksud hybrid. Okey, ilmu baru untuk saya pada hari ini. Mungkin Ustaz ada penjelasan, insya-Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita sebut tadi bahagian pengurusan. Okey, pertama sekali kalau kita kerja di syarikat insurans, pertama kita sebut pendapatan tu tidak dibenarkanlah. Itu fatwa di kalangan para alim ulama, antaranya disebut oleh ramailah Syekh Dr. Khalid Muslih, kemudian perbincangan daripada sudut Majlis Fatwa Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi dan sebagainya, perbincangan ulama-ulama besar, maka menyatakan bahawa pendapatan itu tidak diharuskan. Dan itu juga pendapat Majlis Fatwa Kebangsaan. Cuma mereka bincang daripada sudut asasnya, macam mana kalau orang tu mengambil langkah dia nak berhenti, tapi bila dia berhenti mengejut, jadi dia tak ada income. Maksudnya orang yang bekerja sebagai insurans tu, maksudnya di syarikat insurans, bukan ejen. Ejen ni pula ada dua jenis, ada yang full time, ada yang part time. So kena tengok juga tu. So kalau berhenti mengejut, dia hilang punca pendapatan. Maka pada waktu tu wajiblah untuk menghantar resume ataupun mencari kerja di tempat yang takaful, yang halal, jadi ejen pada takaful. Dan ada juga ejen wasiat pun ada. Kalau ada ejen wasiat pun boleh dan sebagainya, supaya kita boleh daripada sudut kita transfer, kita berpindah daripada apa yang diharamkan oleh Allah dan dihalalkan oleh Allah dan Nabi SAW dan fatwa para alim ulama. Baik, itu daripada satu sudut. Adapun bahagian pengurusan, kalau contohnya kita tak terlibat secara langsung,
katalah bahagian apa kita kata daripada sudut tukar buka pintu contohnya kan, ataupun di kaunter pertanyaan kan, kita bukan direct yang buat polisi yang menguruskan apa bukan semua, kita direct. Yang tu masih ada ruang, tapi lebih baiknya dia ada perkara yang syubhah. Sebab tu dah sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innal halalul bayyin wa haramul bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan apa maksud samar-samar itu? Samar-samar ni tak jelas daripada puncanya, antara halal dan haram, dan perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. So maksudnya di situ kita bekerja satu tempat lebih baik, lebih cantik, lebih molek untuk kita berpindah kepada apa yang dipanggil sebagai tempat perbincangan berkaitan dengan takaful tadi. Itu kita kata daripada sudut menjawab untuk persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua tadi tu dia tentang kalau boleh saya recall, saya pun tadi ingat lupa perbincangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi Ustaz dah jelaskan tentang Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita boleh recap balik soalan daripada Facebook tadi tentang menggunakan perkhidmatan kot Ustaz. Macam mana tadi? Lebih kurang begitulah. Perkhidmatan pengurusan. Sebab ada persoalan yang tertinggal. Yang pertama tadi Ustaz dah sebut tentang bagaimana hukum kita bekerja yang bukan pengurusan lah kan. Yang kedua hybrid Ustaz. Hybrid, itu bila istilah orang putih ni jadi saya macam itu yang terlupa sebab banyak makan belacang Ustaz. Saya ingatkan kereta je hybrid, rupanya orang pun dah hybrid Ustaz. Allahuakbar. Mungkin ada penjelasan Ustaz. Hybrid ni kalau sepaham saya dia pokok pun hybrid juga kan. Yang berbuah setahun setengah dan berbuah hybrid, semua hybrid sekarang ni. Macam-macam hybrid. Okey, sekarang ni ejen yang menjual insurans punya, kemudian buat juga tabaruk ataupun takaful tadi. So kita kata macam mana ni? Pertama kita kata ejen kena ada kesedaran. Yang mana halal, yang mana haram. Jangan buat insurans. Buatlah takaful. Kan? Jangan buat insurans, buatlah takaful. Saya dah jelaskan semua perbincangan panjang di kalangan para ulama, dan ada setengah orang kata ni semua ikut bank negara. Bank negara ni ada badan yang kawal. Kita kata bukan bank negara saja yang fatwa. Daripada 1836 Syekh Muhammad Ibn Abidin fatwa kan, dan begitu juga ulama-ulama besar di Mekah, di Madinah, di seluruh dunia tentang fatwa insurans ni. Maka jangan lagi kita buat, berhentilah berkaitan dengan insurans dan pergilah kepada takaful. Dan saya syorkan juga boleh juga kita masukkan juga dalam isu berkaitan tu dengan hibah. So ada syarikat takaful ni yang mana buat hibah, dan ada juga syarikat takaful yang mana kita kata daripada sudut JV, joint venture, dengan buat wasiat. Buat wasiat. Maksudnya hibah ni kita kata selepas kita meninggal dunia, kita nak bagi kepada siapa. Dan hibah daripada sudut asalnya syarat dia adalah orang yang memberikan hibah. Yang kedua, penerima tu tak syarat untuk qabul. Tak syarat untuk tahu. Ni seperti mana disebutkan oleh sebahagian para ulama. Imam Ibnu Hasyah Ad-Dusuki, Imam Ibnu Ad-Dusuki menyatakan bahawa tidak syarat qabul sebab dia hadiah. So saya kata saya nak bagi hadiah kepada dai Anas. Dai Anas kata, ataupun saya tak nyatakan secara jelas. Adakah nak kedua syarat saya terima hadiah? Tak perlu. So maksudnya boleh, tak ada masalah daripada sudut hibah tu. Dan hibah ni untuk diberikan kepada orang yang tersayang. Mengikut kepada berkaitan dengan bank negara dan juga perbincangan daripada 2003 dan perbincangan 2002 dan sebagainya daripada sudut Majlis Pengurusan Syariah menyatakan hibah itu, ataupun 2013, hibah ini tidak boleh dicabar. Maksud hibah tu kita boleh bagi pada orang tersayang. Cuma lebih baik kalau daripada sudut hibah ni kita buat daripada sudut dipanggil hibah trust. Maksudnya kita ambil satu syarikat trustee yang penulisan wasiat ni, kita hibah. Maksudnya kita boleh bagi-bagi. Kalau buat dengan syarikat takaful, dia sekali je lah. Nak bagi kat siapa? Atas tu. Yang kedua, kalau kita buat dengan syarikat trustee, so kita akan get 20% untuk sekian-sekian, 20% untuk wakaf. So siap, cukup-cukup. Itu kita kata antara kita panggil sebagai persediaan kita menghadapi kematian daripada sudut tu. Jadi kita kata ejen dia kena pastikan boleh buat hibah, kemudian juga boleh juga dia syarikat wasiat dan sebagainya, dan jangan terlibat dengan insurans konvensional kerana dia diharamkan oleh syarak. Wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Nama saya Hazwan Arif bin Hassan. Saya di Gelugur, Pulau Pinang. Ya, silakan tuan. Macam ni, Cik. Saya adalah perunding takaful di salah sebuah syarikat lah. Ya, saya cuma nak bertanya lah, ramai yang bertanya. Apakah hukum menggunakan kad perubatan konvensional berbanding walaupun dia sedari kata ada pilihan untuk menggunakan kad perubatan takaful. Dan jikalau nak tukar
dia sebab kad perubatan ni dia ada rules dia. Sebab ada tempoh menunggu 120 hari, tempoh siasatan 2 tahun. Kemudian dia kalau nak tukar pun sekali lagi rasa rugi sebab dia dah kalau dia tukar, kalau kata dia dah ambil yang konvensional, kemudian dah lama, kemudian dia nak tukar ke takaful, tempoh dah tukar tu dah lama. And then kalau dia ambil yang takaful tu, of course, alhamdulillah dia ambil yang halal. Tetapi sebab saya cakap tadilah, tempoh tu dah macam merugikan bagi pihak dia. Jadi apakah hukum menggunakan kad, apakah hukum terima kasih Tuan, insya-Allah. Kan? Jadi apa orang cakap, kad perubatan tu penting, kan? Kad perubatan tu penting. Kalau terjadi apa-apa penyakit dalam tempoh tu, sekali lagi tak di-cover oleh oleh takaful yang dia baru ambil, masalah juga. Jadi apakah hukum bagi orang-orang yang dah lama menggunakan? Terima kasih Tuan Azwan yang bertanya, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, saya jelas soalan tu Ustaz, insya-Allah. Terima kasih yang bertanya. Ini mewakili ejen-ejen yang bertugas Ustaz. Kita faham tuntutan dan juga kewajipan untuk kita jelaskan, dan memang berlaku begitu Ustaz. Kita keraguan ada rugi lah, sudah bayar banyak lah Ustaz, macam mana nak tukar pula dalam perubatan ni Ustaz. Jadi mungkin ada penjelasan itu Ustaz, insya-Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Isu berkaitan dengan perubatan ni, kita kata pertama takaful memang dah ada dah. So kita ada juga berkaitan dengan perubatan, memang syarikat takaful ada menawarkan khidmat untuk membantu daripada sudut perubatan itu. Cuma daripada sudut kita kata memang tempoh menunggu lama, kemudian kita kata kadang-kadang bukan setakat tu, tempoh claim, tempoh sekian pun dia ada tempoh-tempoh tertentu dan ada prosedur-prosedur. Contoh pula kita kata kalau berlaku pula kematian, adakah diwajibkan mesti ada prosedur postmortem kepada mayat tu? Kebanyakan syarikat takaful tak perlu. Tapi kalaulah benda tu ada, maka boleh disekalikan dengan kita punya boram untuk kita claim lah, untuk kita minta kepada pampasan itu ataupun hadiah itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut medical card tadi tu, ada kalau disediakan oleh company, ni saya sebut dululah, disediakan oleh company, syarikat, maka pada waktu tu tak ada pilihan, maka teruskan, tak ada masalah. Teruskan, kerana kita dah bincang dah isu ni, maksudnya ditanggung olehlah syarikat. Yang ditanggung syarikat. Maksudnya dosa apa semua tu berkaitan dengan syarikat yang menguruskan. Ini termasuk juga kalau yang non-Muslim punya syarikat dan sebagainya. Jadi dia pun kadang-kadang dia tak faham tentang takaful kan. Cuma kadang-kadang ada non-Muslim yang bekerja jadi ejen takaful aja. Ada non-Muslim yang menguruskan isu-isu produk berkaitan dengan takaful. Dia lebih faham daripada orang Islam lagi. Ni kita kata satu ketakutan bagi kita, orang yang bukan Islam sendiri lebih faham daripada kita isu-isu berkaitan dengan produk takaful. Okey. So bila mana berlaku tadi isu kad tadi tu, kita terus pada waktu tu tak boleh nak terminate, ambil tempoh lama isu dan sebagainya, maka boleh kita berbincang dengan ejen takaful. Berjumpa dengan ejen takaful. So macam mana kita nak buat terus tentang isu berkaitan dengan boleh tak ambil terus takaful? Sebab asalnya kita kata daripada sudut takaful boleh kita ambil 2-3 takaful. Tapi pada sudut tu kita nak claim satu je lah. Daripada sudut tu. Jadi daripada sudut tu kita kata asalnya tak ada masalah. Pergi kita terminate kan, kita batalkan, kemudian terus kita direct ambil kepada takaful. Cuma tempoh tu tadi kita sebut kan. So tempoh tu kita kata kita ambil dulu. Kalau bolehlah kita kata daripada sudut hairat kematian atau apa-apa dululah, dan mudah-mudahan kita doalah dalam tempoh kita nak menunggu tu sebab nak pergi pada yang halal tu. Tak jadi apa-apa, insya-Allah. Tak jadi apa-apa dah. Insya-Allah Allah bantu. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan qada dan qadar nak pergi pada yang halal bersungguh-sungguh, maka pada waktu insya-Allah Allah akan bantu kepada perkara yang baik itu insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab persoalan dan mudah-mudahan membantu juga bagi mereka yang ada hajat untuk bertukar. Saya yakin dan percaya ramai yang mungkin di luar sana, dan saya sendiri pun Ustaz ada sahabat-sahabat yang dalam keadaan dan situasi begitu. Jadi kebetulan dan mudah-mudahan mereka menontonlah kita pada pagi ini, insya-Allah. Tukar dengan tak tukar, insya-Allah. Dua kempen yang ini Ustaz, insya-Allah. Dan soalan daripada saya sendiri Ustaz tentang ejen juga Ustaz. Mungkin untuk membantu juga persoalan ni, ejen-ejen yang bekerja di luar, let's say ataupun andai kata dia dah bekerja berkhidmat, dah banyak dah duit dia dapat hasil daripada dia menjual hybrid tadi tu, insurans pun dia jual, takaful dia jual, dan macam mana cara nak selesaikan gaji-gaji dia ataupun duit-duit sumber saving dia berdasarkan daripada gaji dia dapat sumber tersebut. InsyaAllah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ni kita kata kira nak cleansing lah. Nak cuci, katalah pertama sekali taubatlah. Kena bertaubat pada Allah, kita tinggalkan, dan kemudian banyak mungkin ada saving simpanan kita daripada hasil menjadi ejen takaful. Ataupun kita kata komisen daripada menjadi, sebenarnya banyak jadi komisen ejen takaful ataupun insurans ni. Kan. Tapi kita kata asalnya insurans tu diharamkan. So pada waktu tu macam mana kita nak buat? Baik, Majlis Fatwa 2006, Majlis Fatwa Kebangsaan berbincang tentang wang-wang yang tidak patuh syariah ni. Baik, pertama sekali kita sebutkan
Imam Qurtubi, Imam Zuhri dan sebagainya, perbincangan panjang. Harta ni ada dua. Satu dipanggil haram dengan sebab faktor dia sendiri. Dipanggil sebagai haram li dhati. So maksudnya contohnya arak. Arak tu macam mana pusing pun haram. Haram. Yang kedua ada yang dipanggil haram li ghairi. Haram dengan sebab faktor lain. Faktor lain tu macam mana? Contohnya tadi, kalau faktor kita pergi kepada takaful, jadi komisen halal. Kita pergi pada insurans, maka jadi haram. So, faktor tu kenapa dia jadi haram tu? Dengan sebab lain. So, dengan sebab apa? Dengan sebab kita menyertai ataupun menjadi ejen kepada insurans. So, itu juga termasuk dalam harta yang perlu cleansing kan ataupun dicucikan ataupun kita kata daripada sudut yang lainnya kita kata apa yang perlu kita lakukan. Okey, Majlis Fatwa Kebangsaan 2006 bersidang, maka mereka memutuskan pertama sekali dia boleh disandarkan ataupun boleh dibahagikan kepada Baitumal. Kepada Baitumal. Katalah contohnya kalau duit tu 100,000, katalah daripada pampasan tu 50,000, tapi banyak tu Ustaz, macam mana takkan nak bagi Baitumal? Betul. Sebab kita dah terlibat sekian-sekian dan sebagainya. Okey, kita tengok pada kita. Kalaulah waktu tu kita darurat, memerlukan sangat duit tu, maka kita boleh gunakan. Tapi kalau kita yang takaful pun banyak, kan? Yang ni pun banyak. Silap-silap ada satu akaun yang khusus. So macam mana? Itu kena buat kira-kira tu. Berapa banyak komisen yang masuk daripada takaful tu semua. Itu leceh. Tapi dengan sebab leceh, dengan sebab payah tu, Allah tahu orang ni nak bertaubat. Allah tahu orang ni betul-betul nak kembali ke pangkal jalan daripada sudut halal dan haram harta dia. So kita katalah dapat tengok-tengok 10,000. So 10,000 ni boleh bagi kepada Baitumal, dan juga pandangan sebahagian para ulama antara Syekh Dr. Qaradawi, pandangan juga daripada Islam Imam Ibn Qayyim, dan ramai lagi lah di kalangan ulama-ulama bincang panjang, maka dia boleh disalurkan kepada fakir miskin, boleh disalurkan kepada umum. Tetapi contoh, kalau duit itu RM2 je. Banyak-banyak komisen tinggal RM10. Yang lain tu habislah beli rumah, beli apa semua tu. Yang tu mudah-mudahan mintalah pada Allah berberkat. Bayar hutang apa semua. Tapi dengan rangka kita bertaubat kepada Allah itu, kita keluarkan duit tu. Kita banyakkan infak, banyakkan sedekah. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, kata Nabi SAW, Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal bila mana diutuskan ke Yaman. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Takwalah kamu pada Allah di mana pun kamu berada. Atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga untuk menghapuskan kita kata perbuatan-perbuatan yang jahat. Maksudnya banyakkan perbuatan-perbuatan yang baik. Banyakkan perbuatan yang baik ni maksud tu pulanglah sedekah apa semua tu dalam rangka kita bertaubat, dan mudah-mudahan pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala sucikan harta kita, dan mudah-mudahan Allah berkati harta kita. Amin, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan pengorbanan yang kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan dengan ganjaran yang sebaik-baiknya Ustaz, insya-Allah. Dan banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz. Jadi teruskan menonton Tanyalah Ustaz kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kepada yang telah pun menghantarkan, mengajukan persoalan atau kemusykilan kepada kami. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Alhamdulillah tidak pernah jemu membuat panggilan, hantar melalui WhatsApp, hantar melalui Facebook. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati. Terkadang ada yang bertanya, orang lain tu dia nak tanya tapi dia tak pandai nak tanya. Tapi bila kita tanya, dia membantu orang lain yang nak bertanya untuk Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Mustafa Suki, alhamdulillah, dalam perbincangan fiqh kita insurans atau takaful. Jadi bagi yang mungkin terlepas siaran kita ataupun baru buka TV tengok, oi dah terlepas dah, tak apa. Jangan bimbang, jangan risau, kita ada siaran ulangan di TV9 insya-Allah seperti biasa setiap tengah hari, dan juga ulangan di Facebook kita akan adakan. Boleh tengok, boleh sebar luaskan video siaran secara langsung di rasmi di Tanyalah Ustaz di Facebook rasmi kami insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan yang berikutnya daripada rakan kita di WhatsApp, panjang lebar soalannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dai dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ada persoalan Ustaz. Baru-baru ini saya membeli rumah dan
sign agreement, yakni setujulah, namun disebabkan saya tidak mengambil berat soal insurans dan takaful, selepas saya menandatangani perjanjian tersebut, barulah saya perasan rumah tersebut menggunakan pembiayaan insurans. Dan bagaimanakah dengan hukum pembiayaan bayaran bank yang konvensional daripada urusan rumah tersebut? Apakah penyelesaian terbaik untuk saya? Terima kasih, semoga Allah memberkati kehidupan kita semua. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara asasnya dia memang package. Maksudnya kalau kita buat itu adalah loan konvensional, pinjam konvensional, memang akan dapat insurans. Memang akan dapat insurans, package. Tapi kalau kita buat pembiayaan secara Islamik, maka akan dapat takaful lah. Dipanggil MRTT ataupun MLTT. Kalau TT tu semua Islam, sebab dia T akhir sekali tu takaful. Tapi kalau A kat atas tu TA apa semua, itu insurans. Itu insurans. Maka insurans itu tak diharamkan, kita dah bincang. Tapi daripada sudut asalnya dia package. Kalau konvensional dia akan dapat insurans, kalau perbankan Islam dia akan dapat takaful. Itu asasnya. Cuma persoalannya bila ditanya tentang insurans macam mana dia nak buat. Okey, dalam sistem perbankan Islam ni asasnya dia ada tempoh juga sebenarnya. So bila dia nak buat contohnya refinance pula kena bayar lebih, kena bayar sekian-sekian dan sebagainya, cas itu ini dan sebagainya, dan sini refinance lah sebab nak restructure dan sebagainya, itu isu yang lain. Tapi refinance kat sini kat perbankan Islam dia ada amount tertentu yang perlu dibayar. Kemudian kita kata daripada sudut pembaharuan, daripada sudut pembiayaan kita dengan perbankan Islam, maka secara otomatik kita akan dapat takaful. Cuma kena usahalah, kena korban dekat sini. Dan jangan kita ragu-ragu bila kita korban sikit duit kita, perkara berkaitan dan kita mampu pada waktu itu, mudah-mudahan Allah rahmati dan mudah-mudahan Allah bantu dan mudahkan saudara kita yang bertanya ni, kerana dia baru mungkin tersedar, baru perasan, baru mungkin lihat akan hukum yang kita bincangkan itu. Maka insya-Allah mudah-mudahan dengan sebab nak berubah, dengan sebab nak berpindah kepada yang halal, maka Allah bantu dan mudah-mudahan Allah akan hantarkan orang yang baik-baik dan juga bank tertentu yang untuk membantu tentang isu berkaitan dengan perkara ini. Wallahualam. Jangan takut untuk berubah, insya-Allah. Allah pasti akan bantu. Amin, insya-Allah. Dan berikutnya para penonton sekalian, Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan Facebook kita, Zanal Abidin. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, syarikat-syarikat perjalanan antarabangsa, contohnya kebanyakan syarikat penerbangan mewajibkan pelanggannya mengambil insurans, sedangkan kita terpaksa menggunakan perkhidmatannya. Soalnya sekarang Ustaz, adakah kita dikira dalam kategori syubhah? Terima kasih Ustaz dan Na'i. Baik. Okey. So pertama sekali, syarikat perkapalan di Malaysia dulu tak ada takaful. Betul. Hari ini alhamdulillah 2-3 tahun kebelakangan ni ada takaful yang ambil inisiatif. Saya tak nak sebutlah takaful apa sebab saya bukan ejen takaful. Dan saya tidak promosi takaful. Maksudnya kita kata hukum itu, perbahasan itu, dan tidak mana-mana takaful yang terlibat. Cuma asalnya kata telah pun ada. So kita ambil takaful itulah. Dan syarikat penerbangan itu sendiri salah satunya di Malaysia ni yang menyediakan perkhidmatan penerbangan yang ada takaful. Tu kena semak lah tu. Takaful yang mana, syarikat yang mana, dan perkara-perkara yang terbaiklah daripada sudut yang kita nak ambil. Okey, katakanlah contohnya kita tak boleh naik flight tu. Kita kena naik flight ni juga. So flight ni je yang pergi satu tempat tu. Kita tak boleh naik lah. Maka pada waktu tu katakanlah dia wajibkan, kalau tak kita tak boleh naik flight tu. Tapi ada syarikat bas yang mana ada insurans yang dia tak wajibkan. So kita boleh je nak ambil takaful personal kita ke contohnya, ataupun kita nak pilih takaful dekat, boleh, tak ada masalah. Itu kalau ada pilihan. Tapi katakan kalau dia wajibkan, kalau kita tak ambil, kita tak naik. Yang tu kita kata ada isu berkaitan dengan syubhah tadilah. So bila pada syubhah tu kita kata asalnya, contohlah kalau berlaku apa-apa, contohnya kalau takaful, delay pun dia akan bayar. Katalah delay tu atas sebab-sebab kita kata contohnya minyak habis ke tempat terbang cuaca ke apa semua kan. So pada waktu itu kita kata ada ruang untuk takaful untuk membantulah daripada sudut itu. Adalah dia punya bayaran-bayaran tertentu yang boleh diberikan kepada kita. Okey, itu asasnya. Tapi kalau dalam bab yang memang kita tak boleh elak, dah wajib untuk ambil. Tapi sebenarnya kalau ikut asasnya, insurans ni tak ada kewajipan untuk kita ambil dengan sesuatu ataupun melazimkan diri kita ambil dengan tu. Tak ada kewajipan. Tapi secara asalnya kita kata, kalaulah syarikat mewajibkan, maka pada waktu tu kita dikira sebagai bab darurat lah, tak boleh nak elak. Kena naik juga. Kalau tak naik ni kira tak sampai. Kita pula nak cepat, mungkin nak ziarah orang sakit ke, ibu ke, ayah ke, dalam keadaan tertentu, mungkin pembedahan apa-apa, emergency, maka pada waktu tu masihlah ada pertimbangan jarak yang boleh dibincangkan daripada sudut itu. Wallahualam. Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Satu jawapan yang sangat benar. Mudah-mudahan terjawab persoalan. Kadang-kadang nampak benda tu kecil Ustaz. Betul. Tapi itulah satu situasi yang selalu kita alami Ustaz. Betul. Dan Rahmat Abdul Rashid, soalan berikutnya Ustaz di Facebook, rakan kita bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bolehkah syarikat takaful yang memberi perlindungan kepada harta benda bernilai besar yang melebihi kemampuan syarikat takaful lalu mendapatkan sokongan tambahan daripada syarikat insurans konvensional kerana tiada syarikat takaful lain yang ada kapasiti bagi memberi perlindungan tersebut? Terima kasih, Ustaz. Baik, satu persoalan yang sangat baik. Okey, pertama sekali kita kata syarikat takaful takkan ambil risiko lebih untuk dia memasukkan diri dia kepada ke lembah kebinasaan. Itu istilah dia. Sebab tu Allah sebut cari pasal kan. Sebab tu Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu masukkan diri kamu kepada lembah kebinasaan. Umumlah secara asalnya dalil tu. Dan kemudian bila kita sebut tentang isu berkaitan dengan tadi, katakanlah contohnya syarikat takaful memang tak cover daripada sudut yang besar-besar apa semua ni. Katalah contohnya betul tak cover, tapi tiba-tiba ramai orang aksiden sehingga dana dia tak cukup. Itu yang kita sebut tadi, boleh di Malaysia ada 4 syarikat takaful dan juga daripada sudut yang lain shareholder kena suntik dana barulah. Kena bagi dana baru, perbincangan yang baru daripada sudut kontrak yang baru, dia dipanggil sebagai contohnya al-qard, boleh. Daripada sudut pinjam, boleh. Itu qardul hasanah tanpa faedah, dan itu antara perbincangan yang panjang yang disebutkan oleh para alim ulama antara Syekh Ali Al-Qurahud-Dari dalam kitab beliau berkenaan dengan isu berkaitan dengan takmin Islami, takmin tijari ni. Beliau menyimpulkan ada i'adatut takmin. I'adatut takmin ni takaful lah. So adakah ia dibenarkan? Dibenarkan oleh syarak. Cuma perbincangan majlis fatwa di Sudan pada waktu itu berbincang, katakanlah contohnya takaful pun tak dapat nak cover. So sekarang ni dah ramai orang pergi minta papasan ni. Jadi macam mana kita nak buat daripada sudut tu? Adakah dibenarkan untuk ambil pada syarikat insurans? Asalnya kita kata tak dibenarkan. Melainkan kalau kita tak ambil tu, syarikat takaful tu runtuh, kemudian tak dapat nak bayar, orang teranaya, dizalimi, maka majlis fatwa Bank Faizal di Sudan berbincang tentang isu yang sangat panjang. Antaranya mereka membenarkan dengan kadar darurat. Sebab darurat sangat. Kalau darurat tu tak cukup lagi, maka pada waktu tak dibenar. Tapi asalnya di Malaysia ni insya-Allah, alhamdulillah, syarikat takaful dan shareholder tu boleh membantu lagi lah daripada sudut untuk membayar pampasan kepada syarikat takaful. Kalau tiba-tiba berlaku contohnya apa, tenggelam bangunan apa semua, mungkin melibatkan puluhan juta, ratusan juta, maka di situ ada perbincangannya di kalangan para fuqaha. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya, Ustaz. Dan ada satu persoalan juga, Ustaz. Kadang ada yang kita kata ialah dalam insurans, ingat saya ada yang dia tipu masalah kesihatan begitu. Mungkin dia claim begini-begini, kata orang ni sihat padahal dia dah ada sakit. Jadi mungkin benda tu mungkin berlaku juga, Ustaz, kan, dalam insurans. Tapi takaful kita tak boleh tipu begitu, Ustaz. Kan mungkin ada penjelasan itu, Ustaz. Okey, sebenarnya berlaku juga dalam takaful. Berlaku juga, Ustaz. Berlaku. Maksudnya penipuan ni dia boleh jadi daripada komplot antara doktor juga komplot antara pesakit. Mungkin boleh. Contohnya awak ni outpatient je, contohnya awak ni pesakit luar tapi sebab sekarang nak claim apa semua, ataupun kadang-kadang claim sampai maksimum. Katalah contohnya 500,000, 499 kurang RM1 pusing kan. Sekupang kan masa ni. So kalau boleh dia nak claim seboleh-bolehnya. So ada komplot kat situ. Kalau ada komplot dan ada penipuan di situ, maka pada waktu tu kalaulah benda tu berlaku, maka itu antara sebab takaful tidak cover. Sebab ada berlaku komplot tu. Memang ada doktor-doktor tertentu ni, memang dalam takaful ada doktor dia. Tapi bila mana kita kata pergi pesakit luar apa semua ni, so bukan klinik panel, tapi asalnya kena pergi klinik panel lah. Tapi katalah kita nak claim apa, boleh. Tapi macam mana nak buat? So kita pun bawa mungkin ada penipuan daripada sudut sekarang sakit, cuti apa semua tu. Di situ berlaku kita kata ghish. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu bukan di kalangan kami. Itu jangan masuk dalam golongan itulah. Dah ada kemudahan takaful, jangan pula kita menipu syarikat takaful. Lepas tu kita salahkan takaful sebab tak terima claim kita, tak bayar. Viral kan. Rupanya kita ada masalah. Jadi hati-hati dengan perkara-perkara yang sedemikian. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan yang bertanya tu. Saya wakilkanlah, Ustaz, tanya. Kadang-kadang benda ni nampak macam kecil tapi ini melibatkan halal dan juga haram, Ustaz, dalam urusan kehidupan kita, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita sembang-sembang dan juga kita perkongsian kita pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk topik kita pada pagi ini dalam pembincangan fiqh, insurans atau takaful. Dan mungkin sebagai kesimpulan terakhir untuk kita sajikan kepada para penonton secara tuntasnya, Ustaz, boleh panjang sikit tak apa, sebab kita nak bagi faham betul-betul kepada para penonton kita tentang insurans dan juga takaful, insya-Allah, secara kesimpulannya, Ustaz, insya-Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, isu berkaitan dengan asalnya takaful ini kita ambil adalah hajiat.
ada kepentingan tapi taklah sampai wajib. Tapi kalau kita nak ambil insurans dengan takaful, maka wajiblah takaful dan kita hindari daripada insurans. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita bersiap untuk ketika mana kita nak menghampiri kematian ni, tak ada masalah untuk kita sediakan perlindungan tertentu pada ahli keluarga kita. Kemudian kita boleh buat hibah trust pula perbincangan kita sebutkan tadi, maka itu ada antara satu perkara manfaat yang sangat baik. Yang ketiga, daripada sudut asasnya bila kita bincang daripada sudut takaful ini, kita kena pastikan juga kita kena faham betul-betul terma takaful. Kemudian kita jumpa dengan ejen tu, tanya betul-betul, ni kalau saya sakit yang ni, yang lain pula bila saya sakit ini cover ataupun tak. Kalau saya ambil ni pelaburan, yang ni sakit contoh accident, yang ni cover ataupun tak. So maksudnya very transparent, betul-betul kena jelaskan. Sebab orang kita ni, minta maaf saya sebut, bila sakit tu barulah dia buka buku takaful tu. Oh, sakit ni boleh claim. Baru sibuk nak cari telefon ejen macam ni sakit ni boleh ke tak? Sebab takkan kita nak hafal. Tapi asalnya tak ada masalah, tapi kita fahamkan terma asas tu, terma-terma takaful, apa berkaitan dengan isu tu, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi salah satu wasilah untuk kita kembali ke hari akhirat nanti dengan keadaan kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah daripada sudut harta. Sebab dia impak kepada akhirat, impak kepada doa. Doa kita tak makbul dalam hadis riwayat Imam Bukhari bila mana kita daripada sumber harta yang haram. Kemudian kita sedekah dan sebagai pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali, tak dapat pahala kerana daripada sumber yang haram. Kemudian juga daripada sudut kita nak berzakat, memang tak zakat kan. Tapi asalnya kita sebut jangan kita terlibat dengan perkara yang haram, dan mudah-mudahan dengan adanya tanyalah ustaz ni, tuan-tuan terus sokong dan sebagainya, pencerahan demi pencerahan oleh ustaz-ustaz yang lain juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati pertemuan kita dan menjadikan sebagai satu asbab untuk kita berubah kepada perkara yang lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Fadil Ustaz, satu penjelasan dan juga kesimpulan secara tuntas yang sangat baik untuk kita sama-sama hayati dan kita renungi bersama tentang topik kita, fiqh insurans atau takaful. Dan sebagai penutup, terakhir kita mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita persilakan Fadil Ustaz untuk tutup dengan sedikit doa, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnati mahwal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz sekali lagi atas kesudian untuk bersama dengan kita. Ustaz Fasuki, satu penjelasan yang cukup baik, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, sokong kami sehingga berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.